Okay. Terus Okay, got it. Alright. Saya buktikan sebenarnya kenapa saya tak promote apa-apa pun dekat laman sosial. Rusmandi, malam ni kita bincang-bincang ya Rusmandi ya. Ini Bapak Kinggas ni boleh bagi idea bagaimana untuk buat marketing di lapangan ataupun buat marketing di media sosial ya. Okey. ya betul. Jadi alright. Terima kasih. Right. Malam ni kita sembang untuk marketing. Dalam ni ada banyak macam-macam cara marketing dia. Tuan Faizul pun boleh share marketing. Tapi dengan saya buktikan pada rakan-rakan saya, kalau ikut saya, Tuan Faizul pun tengok saya punya wall memang tak ada apa-apa. Saya tak promote apa pun Royal Q ni di media sosial. Okey. Saya tak promote langsung. Satu apa pun saya tak ada promote. Dah 6 bulan ni memang saya tak promote. Sebab apa saya tak promote? Sebab saya nak buktikan tanpa Facebook, tanpa media sosial, tanpa Instagram, tanpa Twitter, boleh juga melakukan Royal Q ni sebenarnya. Tapi kalau anda boleh buat apa yang seperti Tuan Faizul buat, itu lebih baguslah. Lebih bagus. Okey. Macam Tuan Kinggas kita, dia banyak marketing dia dekat TikTok. Macam Datin Mahira kita punya V4 kita punya V4 kalau anda tengok dia setiap malam, saya rasa setiap malam without miss dia live dekat TikTok. Bayangkan dekat TikTok lagi, bila orang masuk tu dia langsung tak kenal. Dia selalu juga bila live dekat TikTok ni selalu kena hentam juga, selalu kena condemn, selalu kena macam-macam lah. Jadi kita kena tahan telinga lah. Kena tahan telinga, mental kena kuat, jangan cepat koyak kan. Kita jangan cepat koyak sebab apa? Sebab online ni kita memang ramai orang akan ban kita, ramai orang akan pukul kita, ramai orang akan hentam kita. Tapi Datin Mahira dia ada mental yang kuat. Orang hentam dia hentam balik, orang hentam dia hentam balik, orang hentam dia hentam balik. Okey. Alright. Jadi itulah sebab dekat pasaran sekarang ni disebabkan Royal Q ni terlampau trending, terlampau trending waktu PKP dan sehingga kini dah ada lebih kurang 200,000 subscriber di seluruh dunia, lebih kurang dalam 41 buah negara bermula daripada Malaysia. Okey. Jadi hari ni kita dia salah satu marketing dia sebenarnya inilah dia. Anda promote Zoom meeting ni. Okey, anda promote Zoom meeting ni sebab apa? Saya seperti yang anda sedia maklum, anda pun yang dah lama kat sini, memang saya tak pernah stop lagi buat Zoom meeting dah lebih 3 bulan. Okey, dah lebih 3 bulan tak pernah stop walaupun saya outstation macam mana pun baru-baru ni di Batuas, okey, di Pulau Pinang dekat Alostar, tetap juga malam saya buat juga live Zoom meeting Okey. Alright. Jadi dengan Zoom meeting dengar dengan Zoom meeting Brazil melahirkan 2 V6. India. Okey. Dengan Zoom meeting Brazil kita sebut Indonesia dulu Dengan Zoom meeting Indonesia melahirkan 2 V6. Dengan Zoom meeting Malaysia melahirkan 2 V6 V6. Okey. So dengan Zoom meeting juga di Brazil dah ada V5. Okey. So India juga tidak ketinggalan, sudah ada 2 V6. Sekarang ni V6 ada 6 di seluruh dunia dalam 200,000 subscriber. Okey. Indonesia ada 2 V6, kalau V5 tu ramailah, coming soon lah. Okey. Di Malaysia ada 2 V6. Okey. Dan di India ada 2 V6. 2. Okey. Bayangkan 2. Okey, jadi banyak negara tengah bersaing sekarang ni. Jadi kita ada wakil dan tak lama lagi Tuan Kinggas pun akan turut menyusul. Okey, lepas tu mungkin saya pun akan menyusul sebab bila kita bekerja sehingga bertungkul lumus sehingga kita mencapai V6, itu dah peringkat yang tertinggi. Bayangkan waktu kita berada di V6 ni, seluruh dunia punya subscriber ni adalah hak milik kita bersama. Sebab apa? Mereka memberi manfaat kepada kita. Sebab apa? V6 saja yang akan dapat turnover
turnover Royal Q sebanyak 10%. 10% okey, daripada penjualan robot. Bayangkan Tuan King Gas ada bagi tahu kita 2 hari lepas, bayangkan kalau 1 juta 1 juta subscriber. Sebab apa meningkat sebab kalau kita tengokkan peningkatan membership dalam masa 1 bulan saja, bulan lepas sampai bulan ni, dalam masa 1 bulan pun subscriber meningkat hingga 100,000 subscriber. Anda bayangkan ini betul-betul luar biasa. Ini satu benda yang tak boleh dipandang ringan, tak boleh dipandang enteng, tidak boleh kita abaikan kepada yang baru menyertai Royal Q ni. Okey, so anda jangan takut, anda jangan malu, anda jangan rasa perniagaan ini kecil. Okey, anda jangan rasa bila anda terangkan pada kawan mereka tak mahu, jangan kita jangan buat keputusan terlebih dahulu. Kita kena promote dulu. Okey, bercerita dulu. Sebab banyak kes Pak Rian, minta maaf Pak Rian kalau hari ni semua member, jadi kita berkongsi-kongsi je Pak Rian Okey, kalau tak ada bakal-bakal mitra, kita berkongsi-kongsi je ya. Tapi tadi petang tadi saya sudah kontak Rusmandi. Okey, so jelaslah. Maksudnya hari ni, kenapa hari ni persaingan dekat luar sana banyak. Okey. Kita bukan kata Royal Q ni yang terbaik, tapi buat masa ni saya rasa belum ada lagi walaupun ada banyak ada banyak AI dekat luar sana yang cuba nak bersaing dengan Royal Q, cuba nak tap market Royal Q, cuba nak pinang leader-leader Royal Q. Tapi buat masa ni, kita tak kata yang terbaik, tapi buat masa ni Royal Q ni memang dah cukup trending di seluruh dunia. Kalau Malaysia je kita tak heran kalau dia trending dekat Malaysia saja kita tak heran sangat. Dan hari ni bila dia dah trending satu dunia, Malaysia masih zero. Maksudnya walaupun kita ada 2 digit di Malaysia, tapi market Malaysia masih sepi. Masih sepi Maksudnya hari ni market Malaysia ni masih orang kata virgin dah. Market Malaysia ni masih virgin lagi. Bayangkan dekat Sarjana Prima tu tak habis lagi orang join. Betul tak? Kan? Owner restoran, kedai-kedai tayar, kedai-kedai DIY banyak lagi lah. Memang banyak lagi. Ini Tok Pengulu kita baru main dekat dia punya kawasan dia punya pemerintahan aja, betul tak? Kan? Dekat kawasan sekeliling aja. Dekat kawasan taman aja. Kepada yang lain, market bukanlah kata Sarjana Prima, kita ambil 1 kajang tu lah. 1 kajang pun saya rasa belum, kalau betul-betul lah kita buat marketing, buat flyers, boleh buat flyers jujur design 1 flyers, design 1 flyers, buat ayat-ayat yang padu punya, kalau ada masa 1 hari 1 orang print 1,000, kita pergi serang kedai-kedai, kita serang dekat ni, serang flyers pun memainkan itu. Flyers ni dia punya ratio dia tak tinggi. Flyers orang akan baca ayat yang betul-betul catchy, ayat yang betul-betul orang kata dia akan call kita. Sebab dunia untuk hantar flyer ni saya dah lalui dulu waktu zaman pager. Waktu zaman pakai pager, siapa ada lalui zaman pakai pager je. Waktu tu handphone tak ada. Bila pager berbunyi je dekat pinggang ni, kita kelang kabut pergi kat public phone, betul tak? Kan? Ada nombor. Itu maksudnya waktu zaman tu bila pager berbunyi, maksudnya anda ada menerima pendapatan. Waktu itulah. Packaging pager saya pun dah lalui dah zaman pakai pager. Bila ada berbunyi je kita tahu dah sale masuk. Sekarang ni dunia dah makin lama makin berubah, dunia dah makin canggih dengan adanya smartphone. Kalau dulu kita saya tak pasti bila smartphone keluar, dunia berubah. Dunia totally berubah bila ada smartphone bila mana ada aplikasi macam-macam dekat Google Play Store, macam-macam. Sekarang ni ada banyak social media. Kalau dulu TikTok ni orang buat joget-joget, sekarang ni TikTok seller bundle, seller kasut semua menggunakan media sosial TikTok untuk menjual barang. Alright, jadi Kang Susno, kita punya V2 dari Probolinggo. Selamat datang Pak, selamat malam.
So Pak, malam ni kebetulan ya Pak ya, kebetulan semua udah member. So kita berkongsi-kongsi marketing ya. Okey, berkongsi-kongsi cara-cara marketing. Jadi kita ada Sifu di sini. Okey, Sifu King Gas. Lepas tu kita ada beberapa lagi teman-teman yang boleh sharing. Kenapa kita promote dekat Facebook, kenapa tak ada orang reply? Kenapa kita buat dekat Instagram, kenapa orang tak ada reply? Itu dia Syareza daripada Tanah Merah. Okey, yang memeranjatkan dunia sekarang ni ada satu kes yang terbaru. Ada satu kes yang terbaru. Setiap hari dapat untung, saya dan Tuan Saleh dimarahi. Ini betul loh. Ini cerita betul. Ini bukan saya nak buat lawak, ini bukan saya nak ni. Untung trading dalam masa beberapa hari. Ya Tuan, ada orang bawah kat sini. Orang baru. Oh, orang baru. Okey. Alright, tak apa. Okey. Tak apa. Kalau orang baru pun, kalau dia dengar kita punya Zoom meeting ni pun sekurang-kurangnya dia pun dapat belajar juga kan. Okey. Alright, sebab kita dah start awal tadi. Okey, jadi tajuk dia memang basic, tapi sebabkan malam ni Syareza malam ni kita berpeluang mendengar Sifu kita, okey, Tuan King Gas ni. Beliau ni bukannya background beliau mungkin anda belum pernah dengar beliau bercakap okey. Malam ni dia offer untuk dia berkongsi cara marketing. Penting juga, betul tak? Cara marketing salah satu dia bawa masuk dalam Zoom meeting ini dah biasa kan. Orang dah malas dah. Dia kata balik kerja penat apa semua kan, lagi nak menghadap Zoom meeting, nak menghadap ni budak hitam pakai topi merah ni bercakap tiap-tiap malam, tak apa-apa dia bebel kan. Okey, dia pun sampai naik bosan dengan asyik muka dia je bercakap. Yalah, Zoom ni memang saya yang sediakan. Okey, Zoom ni saya yang sediakan. Okey. Dan sebenarnya tak lama lagi je. Sedikit masa lagi bila semua industri dah buka, dah tak perlu dah Zoom meeting. Kita akan ke tempat anda. Okey, kita akan ke tempat anda, kita akan buat training, kita akan buat event besar-besaran. Okey, bila dah plan pemulihan negara dah ke stage yang keempat, maknanya semua industri dah buka, jadi kita hidup bersama-sama dengan endemik. Kita bersama-sama dengan endemik ni, jadi hari ni dah tak ada masalah dah. Okey, sebab masing-masing pun dah second dose. Okey, alright. Jadi peluang untuk kita meraih pendapatan ni ada macam-macam cara. Kenapa hari ni orang berjaya? Kenapa kita gagal? Sebab apa? Ada sebab. Kenapa orang boleh kadang-kadang kita malu nak cerita apa, kita takut hilang view, kita takut hilang friend dekat Facebook. Sebabnya dekat Facebook tu bukannya kita kenal semua pun, betul tak? Kita add. Cuba anda sebenarnya kalau anda tahu dekat Facebook tu ada satu button, anda boleh hantar iklan perniagaan anda klik saja, anda bagi tahu satu minggu berapa kali nak keluar, dan lepas tu pukul berapa dia nak keluar, free percuma, tak perlu kena bayar. Okey. Dia ada dekat Facebook ad tu ada satu function untuk kita promotekan kita punya business, tak perlu kita nak menghadap Facebook, lepas tu nak hari-hari nak hantar, tak perlu. Sebenarnya dia ada satu button, kita boleh gunakan button percuma tu, dia akan keluar. Kita setting je satu minggu berapa kali nak keluar, pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Tengok peak hours dia bila. Okey. Alright. Jadi pada kawan-kawan yang tak ada media sosial, so gunakan sebaik mungkin Zoom yang telah disediakan. Sebenarnya ada banyak ruangan-ruangan Zoom meeting pada setiap malam. Okey, macam malam ni dekat silap hantar kepada akaun. Kalau nak aktifkan robot, sila unmute-kan. Mute-kan anda punya mic supaya tidak memberi kecemburuan kepada orang lain. Okey. Alright. Kalau nak aktifkan, nanti kalau nak aktifkan pun nak cakap kat sini, nanti orang lain cemburu kan. Masuk Tuan Saleh aktifkan tu dia dapat $50. Bayangkan betapa senang, handsome Tuan Saleh malam ni. Tuan Saleh okeylah, dia handsome lah setelah dia mengharungi beberapa perkara yang kritikal. Okey.
Alhamdulillah saya dah bantu dia semalam untuk menyelesaikan beberapa masalah. Alhamdulillah petang semalam dia pun pergi menyabit, dia pergi main golf. Okey. Alright. Saya tak nak buang masa. Okey. Saya nak jemput Insan ni dengar kepada yang baru minta maaf kita dah terlajak time tadi. Tak apa, malam besok ada lagi kan. Malam besok. Hari ni anda dengar perkongsian daripada seorang insan yang berlatar belakangkan trading di forex, trading di cryptocurrency, dan beliau pun graduate daripada USA. Kenapa dalam tempoh beliau ni orang yang ada education yang tinggi, tapi kenapa beliau pilih perniagaan yang berbentuk networking? Kenapa? Saya tak mau jawab, biar beliau yang kongsikan. Okey. Alright. Jadi saya akan jemput beliau. Okey, beliau akan kongsikan tip-tips marketing tip-tip marketing yang saya rasa boleh kita guna pakai. Saya suka kalau kata Tuan Kingas ni masuk, okey, kadang-kadang saya tak perasan sebab kalau terlampau ramai, itu sebab saya guna laptop. Saya guna laptop ni untuk tengok siapa yang masuk supaya senang supaya senang kita, kadang-kadang orang yang nak masuk tu dia nak berkongsi ke apa ke Okey. Jadi tanpa membuang masa, okey, anda dengar betul-betul, write down kalau boleh. Ambil pen dan kertas, okey, ambil pen kertas, tip-tip yang mereka bagi ni, okey, boleh memberi inspirasi kepada anda, idea kepada anda, okey, macam mana untuk membuat, sebab apa, beliau menggunakan media sosial dengan cara beliau, banyak feedback, banyak orang contact dia untuk menyertai Royal Q, okey. Alright, tanpa membuang masa, okey. So tanpa membuang masa, saya nak menjemput beliau ni supaya beliau boleh kongsikan idea-idea marketing. Okey. Alright. So dengan segala hormatnya kita menjemput V4 kita V4 kita iaitu Tuan Kingas kita. Dipersilakan Tuan Kingas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First kali saya ucapkan terima kasih kepada Abang Kamal kerana setiap hari Abang Kamal mengedukasi semua orang tentang Royal Q ni. Itu yang penting sebab susah nak dapat orang yang betul-betul bagi komitmen macam ni lah. Sebab apa, Abang Kamal buat secara volunteer kan. Walaupun saya bukan satu grup, tetapi kita adalah satu keluarga Royal Q kan. Bagi saya dalam Royal Q ni bagusnya maknanya kita ni satu keluarga kan. Once kita jadi V6, once kita capai V6, semua tu jadi tim kita kan. Jadi tak salah saya nak bantu sesiapa saja dalam grup ni. Jadi saya pun selalu juga invite kalau tim saya yang ada hari ni ada new members, saya akan jemput ke sama ada Zoom Abang Kamal, kadang-kadang Aizat ada buat, ada beberapa tim yang buat. Dan kadang-kadang satu hari ada 2-3 Zoom juga yang saya singgah lah untuk berkongsi kan. 2-3 Zoom saya kongsi. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya lah mungkin ramai yang belum kenal diri saya. Okey. Saya dikenali sebagai Kingas itu nama komersial saya sebab saya buat online business daripada 2009. 2009 saya dah start buat online business secara full time. Dan 2009 dan saya pernah features dalam Cosmo pada 2010. Tajuk dia pendapatan beribu ringgit di Facebook. Masa itu Facebook baru mula. Masa itu saya baru start jadi internet marketer kan. Masa itu dia tengah cari artikel kebaikan dan keburukan Facebook. Dan masa itu first time saya buat affiliate program saya. Saya ada buat kelas kan. First time saya ceburin diri dalam dunia online marketing kan. Dan masa tu juga saya pun tak sangka kan, macam mana dalam online marketing ni saya lahirkan student-student yang berpendapatan 5 angka kan. Student macam Dennis tu pendapatan 50,000 masa tu masih baru lagi 2009-2010. Masa tu tak ramai sifu-sifu ni, tak ramai lagi orang buat online business kan. Dan saya pernah dijemput kepada event saya juga pernah dijemput kepada event masa tu Facebook Malaysia. Facebook Malaysia ada buat festival. Saya dijemput mewakili Malaysia tentang buat perniagaan di Facebook. Okey, saya memang background saya ada diploma di UiTM Shah Alam. Lepas diploma saya pernah kerja sekejap di Universiti Melaya. Lepas tu saya sambung pengajian di US. Saya ambil degree in Business Admin, major in Marketing. Okey. Lepas saya balik Malaysia, saya balik 2017-2018 recession. Saya kerja dengan property. Lepas tu saya buat dalam financial industry. Jadi maksudnya saya ada pengalaman dalam property investment dan juga financial industry, unit trust insurance dan sebagainya. Dan bila saya
lihat sebenarnya masa tu internet marketing ni masih baru. Jadi saya cuba ceburi dan alhamdulillah sejak dari 2009 sampai dah sekarang dah hampir lebih 10 tahun saya memang full time, saya tak bekerja. Saya tak ada clock in clock out, tak ada bos, tak ada sebagainya kan. Dan sejak daripada 2015 saya dah start involved dalam cryptocurrency, dah banyak company yang saya participate kan. Dan saya juga banyak buat training di luar negara. Last kali saya pernah buat di Tokyo, lebih kurang 10,000 orang saya train. Saya pernah buat talk di Jerman, di Europe, di UK, di Korea dan sebagainya. Itulah pengalaman saya sebab saya pergi ke sana, saya nak ambil peluang dan belajar dengan mereka-mereka yang dah terlibat dalam kripto. Kan? Dan sebelum saya gunakan robot RoyalQ, saya juga pada beberapa tahun lepas pernah gunakan robot juga. Kan? Pernah gunakan satu robot ni, dan robot tu masa tu kalau nak beli robot dia harga kos $500. Kan? $500 dan saya boleh trade $2,000 je capping dia. Kalau saya nak trade lebih, saya kena upgrade robot $2,000. Bayangkan robot saja $2,000. Kan? Tapi itu pun boleh trade maksimum $10,000 je. Kan? Jadi bila saya dapat RoyalQ ni pada bulan puasa, Zuan yang kenalkan saya, jadi saya tengok kos dia memang murah sangat lah. Kan? Dan bila saya tengok dulu pun saya trade API juga dengan Binance. Kan? Jadi bila saya tengok API Binance dengan kos $100, saya cakap ini adalah satu peluang kedua bagi saya sebab saya dah buktikan benda tu. Saya dah buat dan masa saya buat robot tu saya sendiri bagi talk di Jerman, di London dan sebagainya. Memang sambutan dia amat luar biasa dan bila saya tangkap robot ni, saya cakap ini satu peluang kedua bagi saya untuk betul-betul bagi peluang kepada lebih ramai lagi mengenai teknologi AI. Okay. Jadi hari ni apa yang saya tengok kelebihan RoyalQ dalam masa hampir 6 bulan. Kita start bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir 6 bulan ni kalau kita tengok dari segi testimoni saya rasa memang tak boleh nak dinafikan. Sebab banyak dah influencer macam di Brazil kan, Marcos, di Indonesia juga YouTuber terkenal subscriber 1 juta kan. Di Malaysia a lot of YouTuber crypto kan macam Daus DK, Ismail Luno, dan banyak lagi YouTuber kan yang dah start promote secara positif. Sebab sebelum ni kalau kita tengok banyak YouTuber luar negara dia try condemn RoyalQ sebab dia ingat RoyalQ ni hanya adalah affiliate program. Dia tak boleh trading. Tapi alhamdulillah setelah 5 bulan kita lihat sendiri ramai yang dah betul-betul dapat income melalui trading. Jadi maknanya features produk dah terbukti. Features produk dah terbukti. Kan? Jadi kita tak banyak dulu kita tunjukkan income affiliate. Jadi orang ingat kalau RoyalQ ni kena kenalkan orang. Jadi sebenarnya RoyalQ ni memang betul-betul tools atau tools untuk kita buat income secara auto. Jadi hari ni apa yang saya tengok, saya tak tahulah apa feedback yang you all dapat daripada you all punya prospek kan. Daripada tim saya cakap ramai orang cakap trading, dari segi trading, orang tak minat trading, orang anti crypto kan, orang bermacam-macam pengalaman. Jadi bila saya tengok RoyalQ ni sebenarnya macam mana kita nak position kita punya produk ni. Itu yang penting. Repositioning the product is very important. Macam mana kita nak letakkan produk ni supaya dia adalah produk untuk mass market. Dia bukanlah produk untuk orang kripto. Dia bukanlah produk untuk trader. Dia bukanlah produk untuk leader networking. Jadi, bila saya lihat sendiri atas perkembangan RoyalQ, setelah beberapa hari saya tukar teknik baru. Kan? Saya mempositionkan RoyalQ ni sebagai financial app. Kan? Financial app. Dan nama kalau kita dengar pun orang nampak, financial app. Betul tak? Nama tu dah bagi satu impact yang kata positif. Daripada kita cerita robot AI dan sebagainya, boleh juga tak ada masalah. Sebenarnya bila kita positioning financial app ni, bermakna kita nak besarkan lagi kita punya market, pasaran kita. Kan? Pasaran kita ni kita tak nak tertumpu kepada orang kripto, kepada trader, kepada leader networking. Kan? Kita tak nak tumpukan kepada situ. Kalau boleh, macam mana kita nak RoyalQ ni adalah digunakan oleh semua pengguna smartphone. Tapi macam mana kita nak position supaya pengguna smartphone mesti ada RoyalQ app. Kan? Jadi hari ni, setelah saya baca YouTuber dan sebagainya, informasi saya dapat beberapa idea. Bila saya positioningkan kepada financial app, saya dah dapat daripada orang yang buat bisnes. Orang bisnes yang ada cash flow. Kan? Saya dah dapat pelabur-pelabur emas. Kan? Saya dah dapat juga daripada orang yang dalam financial industry, daripada insurance. Yang sebelum ni mungkin tak percaya kripto dan sebagainya. Mereka mungkin belum lagi boleh menerima kan. Jadi, bila kita positioning sebagai financial apps kan,
Diibaratkan kita ada satu aplikasi financial di mana selain kita dapat income, dia adalah satu aplikasi yang menjana aliran tunai. Kadang-kadang kita cerita profit trading ni dia a bit sensitif kan. Bila kita cerita aliran tunai, kan, dia jadi macam orang senang nak terima lah kan. Dia senang nak terima. Kan? Sebab tu kan baru ni saya test. Saya tanya dia orang, abang dekat handphone ada download ni tak? Apa ni? MySejahtera tak bang? Kan? Siapa tak ada MySejahtera? Mesti ada kan? Jadi bila kita cerita MySejahtera, saya bayangkan kalau setiap pengguna MySejahtera ada RoyalQ app, macam manakah pendapatan anda? Kan? MySejahtera ni dia nak lesen untuk kita bebaskan, betul tak? Betul tak? Kita nak pergi mana-mana kena second dose dah habis dah 14 hari. Tetapi RoyalQ ni adalah dia lesen untuk financial freedom. Kan? Sebab dia dah terbukti, ramai orang dah dapat income. Kita dah lahirkan jutawan. Kan? Kalau kita tengok semalam kalau tengok siapa masuk Zoom International, daripada Nigeria tu pendapatannya $240,000 sejuta. Kan? Jadi dia ada satu financial app di mana hari ni kan based on beberapa case study yang saya dah buat, bagi saya untuk sekarang ni ramai budak-budak PDPR, betul tak? Semua budak-budak ada smartphone. Jadi kenapa hari ni kita tak kenalkan, kita tak introduce mereka kan, bagi saya kita call it Crypto 101 kepada semua pengguna handphone untuk ada saving dalam bentuk kripto menggunakan RoyalQ app. Okay, RoyalQ app. Bagi saya macam, sebab apa hari ni kalau kita tengok, saya tengok tentang isu emas kan. Bila emas turun je tengok kedai emas beratur penuh, betul tak? Orang beratur beli emas. Bila emas naik kedai pajak penuh. Betul tak? Jadi hari ni kalau kita tengok emas punya growth setahun dia tak terlalu volatile. Tapi bila turun orang berebut beli, bila naik orang berebut pergi kedai pajak dan sebagainya. Tapi hari ni kalau kita tengok, saya ada post, siapa ada follow saya punya WhatsApp status, ini just an education. Kalau kita tengok hari ni, emas turun. Saya bagi satu contoh lah. Okay, emas turun orang beli emas. Betul tak? Tapi nak naik tu mungkin ambil masa yang lama. Tetapi saya tunjukkan satu contoh kripto. Saya tak nak gunakan Bitcoin ataupun Ethereum, saya gunakan nombor 3, Cardano. Kan? Bayangkan hari ni, bagi saya, semua orang wajib buka satu akaun kripto, macam simpanan kripto, di mana buka RoyalQ, belilah kata $110 lah, masa $250 tu dah boleh daftar RoyalQ, dah ada $110, beli satu coin saja. Ini kita cerita pasal saving kripto. Kita tak ada cerita trading, sebab kadang-kadang trading ni, yang jadi masalah sekarang ni, orang turun naik sikit je, orang yang tak pernah trade, dia dah risau dah. Bang, saya punya 1% kurang dan sebagainya. Okay? Sebab kita tengok kalau kita belilah satu coin, saya bagi kata ada Cardano. Sebab apa? Ada kalau kita tengok dia punya setahun growth 3,000%. Okay? Kita simpan ada. Contoh dalam RoyalQ. Kalau dia turun, kita automatik beli. Kalau dia naik, dia automatik jual. Jadi diibaratkan, kalau kita compare dengan emas, kalau harga turun, orang kena berebut pergi kedai emas. Kalau harga naik, orang berebut kedai pajak. Tapi dengan RoyalQ app ni, anda dah simpan satu aset, kalau turun dia auto purchase, kalau naik dia auto jual. Kan? Jadi bila kita kata pasal simpanan ni, mana orang tu takkan tengok hari-hari lah. Sebab apa? Kita nak broadenkan kita punya market supaya dengan RM1,000, RM1,000 mereka dah boleh buka akaun untuk diri mereka dan keluarga mereka. Itu yang saya cakap. Jadi kalau macam tu, maksudnya mak bapak buka satu akaun, anak semua ada akaun RoyalQ. Walaupun serendah $100 untuk dia simpan. Tak kira apa coin sekalipun. Kan? Jadi kita akan nampak benda ni lebih luas lagi. Pasarannya, kita kena ada simpanan kripto melalui RoyalQ dan dia akan auto beli dan auto jual bila kita buat profit. Jadi bila saya cerita benda ni, dengan kawan saya dia kata, bang saya nak daftar suami isteri, anak saya 3 orang. Maksudnya close 5 account. Faham tak? Jadi kalau bila kita cerita buka simpanan kripto ataupun akaun menggunakan app RoyalQ, dia tak jadi macam kita menjual program. Kita tak positioningkan satu program, satu trading dan sebagainya. Sebab masih lagi orang nampak negatif bila kita cerita pasal kripto, trading, affiliate kan. Tetapi bila kita cerita pasal financial app, penerimaan tu lebih meluas lagi. Jadi maksudnya, kita takkan risau tak ada siapa kita nak cerita. Bila kita cerita pasal financial app ni, orang payah nak reject lah. Dia akan nak dengar. Kan? Sebab tu kita cerita pasal
emas kan. Dan hari ni, dan saya juga ada beberapa kawan yang buat bisnes kan. Baru ni saya jumpa dia buat bisnes dari kedai kan. Okey, mula-mula dia nak test dulu. Bagi saya kena bagi dia cuba, berapa nak cuba. Jadi bila saya cerita dengan dia, macam mana hari ni banyak usahawan-usahawan yang ada excess cash yang tak digunakan kerana takut nak berniaga, takut tak untung, takut lagi rugi. Saya cakap dia, asingkan 30% daripada excess cash tu, letak di ROIQ, lihat pergerakan dia dalam masa sebulan. Sebab apa? Kita tak nak nampak hari-hari tu. Sebab kadang hari-hari yang dia risau kan, kejap naik, kejap turun, kejap naik turun. Sebab dia mungkin tak biasa dengan pasaran kripto. Dia mungkin baru. Jadi orang yang tak biasa dalam pasaran kripto ni, dia dah biasa dengan ASB setahun. Kan, dia dah biasa dengan tabung haji setahun, dah biasa dengan bank rakyat, dah biasa dengan unit trust, dia boleh tunggu setahun. Jadi kita dedahkan tentang sebulan. Kalau kita buka akaun, kalau dalam masa sebulan, lama boleh dapat 5 ke 10%, okey. Jadi bila kita dedahkan cara macam tu, kan, bila dia masuk, dia try dulu, so dalam masa seminggu, saya cakap dengan dia, bila saya buat kira-kira, saya cakap 5 ke 10%, ini abang bawa masuk seminggu, dia dapat 16%, okey ke okey? Dia kata kalau macam ni saya nak tambah. Setiap hari dia tambah. Kan? Dan dia dah mula kembangkan kepada kawan-kawan yang ada perniagaan. Dan alhamdulillah hari ni, dia dah ada kawan yang nak simpan RM50,000. Nampak tak? Macam mana kita positionkan produk kita supaya dia jadi satu financial apps. Kan? Bila kita cerita financial apps, dia dah satu benda yang kalau kita tengok hari ni, wajib ada sebab budak-budak sekarang zaman PDPR, semua belajar guna online, semua guna laptop, guna handphone. Tetapi kalau kita tidak dedahkan daripada awal, kenapa perlu ada simpanan dalam bentuk kripto, bermakna kita kerugian. Dan ROIQ app ni adalah satu aplikasi yang kita bayar setahun dan kita lihat macam mana dengan setahun dia boleh kata tradekan duit kita dan kita akan lihat dia punya income dalam masa setahun. Sama je kalau kita ajar dia simpan dalam ASB ke tabung haji, tetapi perjalanan dia setiap hari dan kita boleh lihat setiap bulan. Jadi bila kita cerita financial app, dia ibaratkan kita buka akaun untuk anak kita simpanan RM1,000. Anak ni simpan RM1,000 dan sebagainya. Sebab saya sendiri buat case study kripto ni, siapa tengok saya punya status, saya start daripada 2017, saya bagi duit raya anak saya melalui Bitcoin. Okay. Masa tu saya downloadkan blockchain wallet. Anak saya ada smartphone, saya beli blockchain wallet, saya cakap duit raya abang bagi kau dalam Bitcoin. Saya bagi 0.005. Masa tu RM50. 3 tahun saya bagi 2017, 2018, 2019. Sebab 2020 ni sebab kita PKP kan. Jadi tak Bitcoin pun dah naik tinggi, tak bagi banyak tak boleh. Okay, dalam masa 3 tahun, 0.005. 3 tahun saya bagi dia ada 0.015. 3 tahun. Sebab memang saya cakap saya dah akan buat case study, real life case study supaya orang akan nampak kenapa wajib anak-anak kita ada akaun dalam bentuk kripto sekarang. 0.015 tu nilai dia hari ni RM2,700. Nampak tak macam mana RM50 yang saya bagi 3 tahun berturut-turut, kalau kita selama ni simpan di tabung haji, SB dan sebagainya, tetapi hari ni dah jadi RM2,700. Kan? Anak saya baru darjah 6. Jadi saya dari darjah 3, kan, dia ada smartphone, dia boleh main game, saya buka blockchain wallet, saya kata duit raya, abang bagi 0.05, dia dah ada hari ni RM2,700. Buat darjah 6, duit simpanan RM50, duit raya 3 tahun berturut jadi RM2,700. Jadi daripada situ, apa yang saya dapat, kita kenalah memberi kesedaran kepada orang ramai, anak-anak kita yang main game, yang ada smartphone, layan YouTube, Netflix, kenapa tak ada apps ROIQ ni? Kalau kita boleh buka akaun SB untuk anak kita RM10,000, simpan untuk sebagainya, kenapa kita tak bermula dengan RM1,000? RM1,000 tu dah cukup, kan? 120, aktifkan app, $20 untuk ni, 140 dan 110 lagi kita belilah satu koin. Cerita simpanan ni kita jangan kita trading, kan? Kalau Abang Kamal punya cara $100 tu boleh buat, boleh gunakan. Kalau bagi saya, sebab bila trading ni, kita faham trading ni kita dapat hari-hari, kita nak tengok hari, tapi kita tak nak orang asyik bertanya kita kejap naik, kejap turun. Tapi bila kita cerita pasal saving, kan? Contohlah sebab kenapa saya ambil Cardano adalah koin yang nombor 3, nombor 1 Bitcoin dah RM40,000, Ethereum RM3,000, Cardano baru $2. Kalau kita tengok growth dia setahun RM3,000, diibaratkan kita simpan untuk duit tu untuk anak kita,
tunggu dah sebulan tengok macam mana perjalanan dia. Kan? Jadi kalau kita bagi kesedaran, setiap budak-budak yang ada smartphone wajib ada ROIQ app, wajib ada simpanan kripto, maka kita tak ada prospek. Bagi saya, selagi pengguna MySejahtera tak ada app ROIQ, selagi itu pasaran anda belum habis lagi. Jadi akan ada nampak the biggest market in the world that what we have today. Kita perlu pastikan setiap pengguna Sejahtera ada simpanan kripto melalui ROIQ-F. Dan Alhamdulillah hari ini bila saya bercerita dengan tu, dah ramai family yang nak buka akaun untuk anak dia. Saya mula RM1,000 dulu. Tak apa. Kita sikit tak apa. Sebab saya dah test RM50 jadi RM2,000. Kan? Itu saya cakap, kenapa kita perlu bagi kesedaran Crypto 101 kepada budak-budak yang gunakan handphone dan laptop untuk PDPR supaya mereka ada simpanan. Macam mana kita, mak bapak kita simpankan untuk anak-anak duit ASB ke, duit simpanan dan sebagainya, kita mulalah dengan RM1,000 untuk mereka buka akaun. Sebab dulu kalau saya buat unit trust pun, nak buka akaun pun RM1,000. Tapi kalau RM1,000, 25% setahun, baru dapat lebih kurang 250. Kan? Tapi kalau kita tengok, sebab apa, kenapa kita comparekan keadaan nol? Bukan kata kita tak boleh pilih coin, sebab kita nak nampakkan ini perjalanan dia kalau nak buka coin market cap, setahun dia boleh pergi 3,000%. Kan? Jadi bila kita berfikir secara wajibnya ada simpanan dalam bentuk kita menggunakan ROIQ, sebab ROIQ ni dia akan automatic buy and sell. Macam orang bekerja-kerja kedai emas. Turun pergi kedai emas, naik pergi kedai pajak. Jadi kita tak perlu dah benda tu. Dia automatic, secara auto. Jadi kita cerita bentuk simpanan, jadi orang akan rasa nak mulakan simpanan dalam bentuk kripto menggunakan ROIQ, sebab kalau kita memulakan simpanan menggunakan beli kripto saja, kita tetap ada unit yang sama tetapi penambahan unit tu tak ada. Kan? Sebab apa? Saya sendiri tengok lepas 5 bulan, masa sebelum saya start ROIQ ni, saya cuma tinggal balance dalam banyak-banyak tu 0.3 je SSA, 0.3 BTC je. Itu dia dah kata last reserve lah, kata dalam banyak-banyak kan. Tapi Alhamdulillah dengan selepas saya buat ROIQ ni, saya punya aset dah naik hampir 1 BTC. Hampir 1 BTC dalam masa 6 bulan. Jadi apa yang saya lihat sebenarnya kalau kita tengok kita punya aset punya value, ya aset punya value kalau kita tengok, jangan tengok dalam USD. Kita tengok dalam nilai BTC. Kan? Sebab baru ni pun ada satu investor saya, masa tu raya tahun lepas, saya balik kampung, dia kata, abang buat apa sekarang ni? Nak buka akaun abang? Saya cakap buka akaun je. Berapa nak simpan? Okey, dia simpan lebih kurang RM3,000. Kan? Alhamdulillah, masa tu, nilai dia 0.0, ada 2 digit kosong BTC, sekarang dah ada 0.01. Bukan 0.1, 0.01. Jadi, saya tunjuk dengan dia, dulu kau masuk banyak ni, sekarang ada macam ni baru berapa bulan. Ini adalah simpanan kau dalam bentuk kripto, tunggu je lagi setahun atau 2 tahun, nampak perkembangan dia. Sebab apa? Kita tak nak approach kita terlalu macam investment. Ada orang dia macam, takutlah risiko. Betul tak? Tak semua orang boleh terima risiko. Kan? Tak semua orang boleh terima trading. Aku dah pernah trading forex bro. Mana ada, ini mesti loss ni kan. Tetapi bila kita tukar cara approach kita sebagai simpanan kripto, di mana kita menggunakan ROIQ, sebab ROIQ ni kan dia auto buy and sell, bila harga naik dia jual, bila harga turun dia beli. Jadi kita akan accumulate unit kripto kita dalam exchange kita. Dan yang paling penting, duit kita dalam akaun kita, itu yang kita kena. Sebab apa? Orang kat luar sini, dia lebih mementingkan keselamatan dari keuntungan. Orang lebih takut hilang duit daripada buat untung banyak. Biar tak untung, jangan hilang duit. Security tu, kebanyakan orang dia akan fikir macam tu. Tak hilang duit ke? Dan dia tak cari untung berapa. Kan? Jadi kalau kita tengok hari ni, features kita, bila kita simpan di dalam exchange, diibaratkan macam kita simpan di ASB. Bila-bila masa nak pakai boleh ambil. Betul tak? Tapi kalau kita ambil, kita punya return prorate lah. Sama macam ROIQ. Kalau kita dah keluarkan sikit, kita akan guna apa yang ada lah untuk kita trade. Kan? Jadi maksudnya, feature lagi satu yang orang suka, saya cakap dengan kawan-kawan yang buat bisnes. Saya cakap dia, duit yang you tak pakai tu, berapa dia boleh buat? Maksudnya duit tu memang terletak dekat bank. Memang kita tak pakai pun. Reserve. Kan? Jadi tak boleh keluarkan semua, keluarkan at least 30% untuk dia letakkan di ROIQ app, lihat perkembangannya dalam masa sebulan, dan you decide. Sebab apa saya cakap, kenapa ada reserve ni? Reserve ni kalau nak niaga boleh ambil. Saya cakap, dalam ROIQ,
Kalau kita buat kat sini, you boleh letak duit dalam exchanger, bila-bila masa nak ambil, you boleh stop trade, you boleh ambil duit you. Tak ada masalah. Nak ambil separuh boleh, nak ambil semua pun boleh. Kan? Jadi, pendedahan yang kita perlu dedahkan orang ramai, dia adalah selamat. Security. Kedua, dia liquidity. Dia senang dicairkan. Sebab orang kat luar sana, kita dah didedahkan dengan ASB. Tabung haji. Kan? Dan kita boleh tunggu masa yang panjang, setahun, untuk dapat keuntungan. Dan kita boleh ambil duit bila-bila masa. Tetapi dengan Royal Q App ni, kita tak boleh cerita masa yang panjang. Kita tunggu dalam masa sebulan, kita boleh dapat antara 5 ke 10%. Kita tak boleh janji tinggi. Tetapi kalau tinggi, dia mesti terkejut punya. Kan? Sebab tu saya tengok hari ni, kadang-kadang dalam masa seminggu, bila saya kirakan keuntungan, dah 10%, 16%. Jadi hari ni, bila saya dapat macam tu, dan saya dah ada tim yang, dia bukanlah kata manage account. Akak ada duit tak super akak, saya nak ajar bukanya, akak berapa bajet akak, kita buatkan account setting, dah siap. Hari-hari ada je orang masuk RM10,000, RM15,000, RM20,000, yang paling latest ni RM50,000. RM50,000 nak buka account. Kan? Jadi saya cakap sebenarnya pasaran kita luas lagi. Kan? Sama ada kita ajar simpanan untuk anak-anak ataupun kita punya duit yang tak dia pakai, kita dedahkan kenapa perlu ada simpanan kita melalui app Royal Q, sebab first kali kita cakap dia selamat. Orang nak dengar selamat. Kedua, mudah dicairkan. Ketiga, baru kita cakap keuntungan dia antara 5 ke 10% sebulan. Kan? Jadi bila saya approach macam ni, sekarang ni dah banyak budak-budak from financial industry, bila saya cerita pasal financial app, saya buat comparison emas, saya buat comparison stock market, kan? Stock market pun sama, ada turun naik, kan? Dia tak boleh janjikan besar, kan? Kalau kita tengok market pun ada fundamental, tetapi kalau kita tengok hari ni, kita berpegang kepada unit. Kan? Jadi sebenarnya bila kita positionkan produk kita sesuai kepada setiap orang yang kita jumpa, jadi tak ada masalah kita nak suruh buka akaun RM1,000. Sekadar percubaan. Kan? Kita tak boleh risau. Kan? Bila kita dedahkan sebagai simpanan, orang takkan rasa dia satu benda yang kata yang kata beresiko tinggi. Kan? Sebab saya dah buat benda ni start dari buat Royal Q, saya balik raya itu banyak yang saya cakap ada duit ada simpanan tak? Okey, buat berapa nak simpan? Masa tu saya ambil je RM3,000, RM2,000 sampai saya sendiri buka akaun mak saya. Dan saya balik raya, saya tak bagi, kata daripada saya bagi duit raya, saya memang dah bagi duit raya. Saya cakap dia buat handphone mak, daftar Royal Q, buka Binance, saya buat verify, saya linkkan akaun, kan? Saya cakap dia hari-hari tengok dekat sini je. Kan? Alhamdulillah sampai hari ni dia seronok. Dia kata ni best ni. Duit makin lama makin naik. Nampak tak? Macam mana saya buat case tadi, saya cuba dengan orang yang tak tahu apa. Mak saya. Kan? Semua orang ada smartphone. Semua family ada smartphone. Jadi kalau kita boleh didik adik-beradik kita, saudara mara kita, dah buka tak simpanan kripto untuk anak-anak? Dah ada tak belum? Kan? Saya dah proofkan dari 2017 saya buka akaun untuk anak saya. Alhamdulillah saya sediakan ini RM50 dulu. Kan? Saya dah dapat, anak saya dah ada RM2,700. Saya cakap saya akan simpan dia sama masuk kolej. Tak tahulah kalau jadi $250,000. Kan? Saya cakap ini simpanan dia yang saya dah buat. Kan? Saya dah boleh pergi kat Facebook saya, kikah.com, saya cerita case study saya. Anda boleh gunakan tu atau anda nak viralkan dia. Dan dalam situ ada video daripada CEO Binance. Dia kata apa? Budak dia adalah kripto, dan saya ajar anak saya masa darjah 3 lagi saya dah buka akaun dia, dan alhamdulillah anak saya darjah 1 tu pun saya bukakan akaun MetaMask untuk saya simpanankan sikit. Budak-budak kita takkan yang kecil tu, kita sebab kita dalam wallet dalam handphone dia, saya letakkan BNB, dan alhamdulillah dia dah nampak macam mana perkembangan dia. Jadi hari ni sebenarnya kalau kita dedahkan tentang simpanan kripto, saving kripto, buka akaun kripto, jadi kita takkan rasa tak ada orang yang tak nak produk kita, dan kita akan ada kurang rejection, dan orang akan mula setiap hari. Saya hari ni bang, hari ni saya nak beli bang, berapa bang? RM5,000. Saya nak beli RM10,000 ada tak bang? Dah jadi USDT saya pun dah habis dah. Sebenarnya saya nak simpan kan. Tapi sebab saya beli dengan exchanger lah. Sebab apa? Bila kita bagi pendedahan yang betul, dan bila kita tahu pendedahan yang orang nak selamat, orang nak senang dicairkan, orang nak untung, jadi pasaran kita akan lebih meluas. Sesiapa yang kita jumpa, kita boleh bercerita, you all dah tahu tak ada satu financial app? Kan? Bila kita cerita financial app ni,
kita tunjukkan bukti. Kita ambil testimoni orang. Saya selalu post. Tengok orang dah simpan, disimpan. Dan kita tengok ada yang ratus ribu dan sebagainya. Kan? Alhamdulillah, minggu depan kawan saya set dalam termnya appointment dengan 1 bilion. Kan, semalam aku dah kena set appointment. Sekarang tak ada masalah. Dan semalam juga, saya jumpa dengan fund manager RSB Bank. Ex-fund manager. Dia manage RSB Bank. Saya cakap dengan dia, bang, sejarah abang buat top performance sebagai fund manager, berapa persen abang buat? Okay. Dia tunjuk, dia kata saya pernah buat tahun 2019 berapa? 100%. Oh, masa tu RSB owner dia, RSB Sushi tu kata, sangat terima kasih dengan dia sebab dia bagi performance 100%, tapi dia dapat reward RM500 je masa tu, dia kata. Terus dia berhenti kerja. Kan? Jadi saya cakap dengan dia, bang, okay, abang buat setahun 100%, saya cakap, saya nak tunjukkan trader-trader saya. Saya ambil lah salah satu trader yang dalam kita punya copy trader. Sekarang ini dia buat 3,000% dalam masa 6 bulan. Sebab kita baru 6 bulan. 6 bulan. Ui, dia terkejut. Banyaknya. Saya dulu buat 100% setahun. Okay. Ini yang paling sikit saya cakap. Saya buka yang QQ tu. Saya tunjuk dengan dia. Ini bang, 19,000% bang. Dia pun rasa terkejut. Saya cakap dengan dia, bang, this is teknologi AI. Teknologi AI akan membaca gerakan pasaran 24/7. Dan dia akan buat decision based on apa yang kita setting. Saya tak perlu nak tengok chart, mungkin abang tu technical analysis, mungkin abang tengok chart bang, tetapi saya tak perlu nak mengejar pasaran, tetapi saya dah tahu, saya dah buat analisis saya, kalau pasaran naik, saya tak perlu buat analisis bang. Semua budak-budak pun tahu, buy low, sell high. Tetapi dalam analisis saya dah pre-prediction, kalau price turun, saya dah buat martingale dan saya ada sub-bid mode real time di mana dia akan jual dulu, walaupun dia dah beli dekat bawah, dia akan jual dulu. Jadi dengan this idea, kalau kita tengok, saya jumpa fund manager RSB Bank pun, dia rasa macam, kau ni bagus lah. Kau ada baca buku pasal apalah, buku trader lah. Dia kata, idea yang kau cakap ni sama macam buku kau tu. Baca buku yang dia baca. Saya pun tak pernah baca buku tu. Tapi apa yang kita nampak, dalam ViroIQ, dia punya money management memang terbaik. Kan? Sebab kita ada martingale system, kita ada layering system. Sebab apa saya cakap, perbezaan antara ada instrumen trading, stock market atau forex, saya cakap benda yang basic, kita tak nak cakap comparison yang besar. Saya cakap bang, dalam forex dan stock market, abang state satu ahad je. Saya ada satu ahad untuk trade crypto. Sebulan ada 8 hari, 4 minggu. Kalau satu hari saya untung 1%, saya ada lebihan 8% sebulan kali 10 bulan, saya ada lebihan 80% berbanding dengan apa yang abang ada. Dan risiko saya amatlah rendah. Sebab apa? Saya tak ada MC, margin call. Jadi nampak tak macam mana kita educate, walaupun dia trader dan sebagainya, dia nampak kenapa ROIQ app ni adalah satu aplikasi yang AI yang betul-betul intelligent. Intelligent. Kan? Dan baru-baru ni pun beberapa trader-trader forex dan IB, kalau kita tanyalah top trader forex yang hebat-hebat, yang kaya, yang pakai Lamborghini, kalau kita tanya dia, kalau saya tanya, apa rahsia dia buat duit banyak? Rahsianya di affiliate, bukan di trading. Rahsianya di affiliate. Sebab dia IB, lagi ramai orang trade. Itu rahsia dia. Kekayaan dia bukan di... Memang dia orang trade, saya tak nafikan, saya tak kata trade tak boleh buat duit. Tetapi kebanyakan yang konsisten adalah di affiliate. Dan hari ni kawan saya dulu IB, forex, dia kata dia nak jadi IB pun kena ada $10,000. Saya cakap dia kau jadi IB $120 je. Kan? Dan dia dah ada tim-tim IB forex ni dah mula start. Sebenarnya kejayaan dia adalah usability of the product. Sebab apa saya cakap, kita punya real time payment, instant payment. Orang profit, sistem terus bayar. That's why we call intelligent. Dia tak ada tunggu nak kira bila kau trade pukul berapa, kira tak ada. Instant real time. Jadi benda-benda macam ni, bila kita tunjukkan pendapatan setiap minit, setiap saat hari ni, dia memang betul-betul super intelligent apps. Kan? Super intelligent app. Dia buat kerja, dia bayar sekarang. Dia tak tunggu esok lusa. Jadi benda ni sebenarnya, kita tak dedahkan kat dunia luar. Kita tak tunjukkan. Ramai orang tak nampak benda ni. Jadi bila kita tunjuk ni, memang dia cakap, this is the most brilliant apps, financial apps, cakap, either in trading, kan, in money management, and also in affiliate. Jadi sebenarnya benda ni terlalu besar untuk kita dedahkan kepada lebih ramai orang.
dan kita lihat siapa orang tu. Sama ada dia fund manager ke, IB Forex ke, trader ke, atau orang biasa, rakyat marhain. Kan? Yang mengumpul emas, yang buat simpanan. Mereka ni ada duit-duit yang mereka tak pakai secara reserve. Jadi kita cakap, tak apa salah buka akaun RM1,000. Buka untuk anak-anak. Kan? Buka akaun. Kan? Kita buat benda ni sebagai satu benda yang kita kena dedahkan, this is a future. Kalau dulu kita ada ASB untuk anak-anak, kita ada unit trust untuk anak-anak, kita ada insurans dan sebagainya, kenapa hari ini kita tidak bermula dengan adanya simpanan berbentuk kripto menggunakan aplikasi Royal Q? Sebab apa? Dia boleh buat penjualan dan pembelian bila harga dah naik turun, kita tak boleh berebut nak pergi kedai beli, dan kita kembangkan lagi, kita positionkan sebagai financial app ni. Jadi kita akan nampak sesiapa saja, selagi dia ada MySejahtera, itulah aku punya target market. Nampak tak? Macam mana kita nak position supaya kita takkan habis network. Orang saya datang, bang, ini saya nak buka untuk family saya yang adik-beradik saya pun nak buka akaun untuk anak dia. Kan? Kawan saya pun ada bisnes, dia kata dia ada FD, dan dia nak keluarkan sikit. Alhamdulillah semalam kawan saya bila saya cerita macam tu, dia cakap apa? Saya ada emas ni tak pakai. Dia bagi pajak RM16,000 dapat semalam buka, dia beli satu fund. Tak ingat koin apa dia beli semalam, semua koin turun, koin tu naik. Dia kata, nasib baik aku sempat pergi kedai pajak. Kalau tak, aku dah rugi semalam. Ada koin tengah, market tengah turun. Nampak tak dia buat decision, bukan saya suruh. Tapi dia kata, betul lah, aku simpan pun aku bukan boleh buat apa, harga turun. Kan? Kalau beli pun tak ada cash flow. Jadi keputusan yang dia buat tu, dia dapat semalam dia buat, hari ni dia dapat result lah. Kan? Dia dah dapat result cash flow dia. Dan besok saya ada jumpa dengan bank manager. Kan? Dia pun cakap, bang, saya kerja bank, bang, saya ada banyak klien. Jadi macam mana saya nak manage? Jadi sebenarnya, bila kita posisi sebagai financial app, kita akan nampak pasaran kita lebih luas. Sama ada berbentuk simpanan, trading, jadi affiliate dan sebagainya. Jadi bagi saya, bila kita menjual aplikasi, bila kita start aplikasi, semudah pengguna handphone. Tetapi kadang-kadang, kita tak tahu nak cerita. Aku nak cerita pasal trading ke kripto kan? Kita jadi bela-bela, betul tak? Tapi bila kita cerita financial app, bang, macam mana bang? Hari ni bang, saya ni dah simpan. Tunjuk jalan namanya. Saya simpan daripada hari ni sampai hari ni. Hari tu saya masuk banyak ni macam abang Kamalnya. Alhamdulillah bang, simpanan saya dah dapat 100%. Bang, ini fact and figures bang. Bukan kata kita cerita bang. Fact and figures bang, orang tak boleh nak tolak bang. Dan kalau kita tengok dalam ROIQ, kan, kalau ada buka dekat app tu, 30 million profit, more than 30 million. Itu yang saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada all these fund manager, all these people in financial industry. Saya cakap, fact and figures, during this pandemic, this financial app has proven make more than 30 million. Baru 5 bulan, kita start bulan 3. More than 30 million profit to their client. Apa lagi orang yang bankers atau orang yang financial nak tolak benda ni fact. Dan kita boleh keluarkan semua orang-orang yang gunakan ROIQ ni. Bang, ni profit 100,000, ni profit 1,000 sehari, ni profit. Kita ada fact and figures yang kalau orang nak argue, saya cakap dia, abang nak argue, abang cuba dulu sebulan bang. Jadi saya cakap the best way when we positioning as our financial app, orang boleh buat simpanan untuk anak-anak, orang boleh buat saving, company boleh alihkan duit dia sebagai tempat yang dia boleh liquid duit dia. At the same time, kalau crypto traders kita boleh cerita, kalau forex traders kita boleh cerita, kalau stock market trader kita boleh cerita, dari segi kerugian hari, opportunity cost 8% sebulan, 10 bulan 80%. Kan? Jadi hari ni sebenarnya kita naklah position kita punya ROIQ ni as a financial app. Kan? Kita dah buktikan abang Kamal $100 pun dia $800. Yang saya punya Sibu Syam pun dah lebih daripada 100,000 return in trading. Kan? 100,000 return in trading. Kan? Jadi maksudnya kan, saya alhamdulillah saya start dengan $5,000 dan $5,000 saya punya trading saja saya dah dapat total lebih kurang RM50,000 on trading. Kan? Saya sini buat case study. Saya suka buat case study. Saya cakap kalau ROIQ ni real, kan? Saya nak try start bulan 8 sebab pindah daripada Binance ke Huobi. Saya cakap saya pindah semua profit saya, aset-aset saya ke Huobi. Saya nak beli semua coin bang. Saya test. Berapa 63 coin saya beli $10, saya buat setting 15 layer saya. Saya cakap bulan 8 saya tak nak tengok. Biar kau lantak market kau terbalik ke atas. Saya cakap saya tak tengok. Saya tengok 31 Ogos. Berapa income saya? Alhamdulillah saya dapat $3,000. Sebab saya target 5 figures income sebulan. Okay, $3,000. Okay. Dan bulan 9 ni baru 24 bulan. Dah dapat 5,000 lebih. Maknanya
balance daripada bulan lepas tu saya dah dapat $2,500. Maknanya target saya dah dapat $10,000 sebulan on trading saja saya dah dapat. So kita ada lagi 6 hari, saya harap saya boleh achieve more than 3,000. Maksudnya saya punya case tadi, saya cakap saya beli semua coin, saya buat setting saya 15 layer, satu coin bajet 280. Saya cakap market naik ke turun, saya tak nak tengok dah. Orang tanya coin apa, saya beli semua coin. Sebab saya nak test. Betul ke ROIQ apps ni boleh buat income secara fully auto? Saya tak nak tengok chart lantaklah market turun ke naik ke. Saya cakap aku nak tengok sampai ujung bulan ni berapa saya dapat. Kan? Alhamdulillah saya cakap memang ROIQ ni betul-betul fully intelligent financial app di mana saya boleh letak macam tu saja. Saya tak perlu nak tengok lagi coin apa. Kalau apa-apa jadi pun saya ada 63 coin. Kan? Saya dah ada 63 coin dalam portfolio saya. Jadi kenapa saya nak risau? Kan? Biar je. Kalau naik dia close, sublimit ada. Kan? Kalau turun dia beli lagi. Saya tak boleh risau bila saya nak beli harga diskaun. Saya tak boleh risau alamak aku terlepas lah Bitcoin. Kan aku nak beli tu rugi. Tak apa. Sistem intelijen buatkan simpanan saya. Jadi bagi saya kita kena ubah cara kita approach market dan supaya orang rasa lebih macam ni tak sangka pula boleh buat simpanan boleh buat untuk anak-anak. Duit saving pun banyak. ASB pun nak tunggu lambat lagi. Saya ada lagi kata bulan 10 lagi last quarter ni kan. Kalau ASB bagi 4% ke 8%, saya boleh buat 4% tu sebulan. Saya tak kata kenapa anda buat sebab kawan saya pun bila saya cerita macam tu, semalam dia pergi pajak emas, dia trade, dia dapat untung dah. Dia kata ini boleh cover balik ni guys. Jadi sebenarnya kalau kita tengok market sekarang tengah drop. Kan market tengah apa? Tengah retrace. Kan? Dia dah naik balik. Jadi sebenarnya it's a good time. It's a good time untuk kita bagi peluang untuk orang ramai. Sebenarnya every time is a good time. Dan kita tengok hari ni coin-coin ROIQ ni memang coin-coin yang terbaik untuk kita buat simpanan dan kita takkan rugi. Dan kita cubalah sebaik mungkin dedahkan lagi tentang ROIQ ni sebagai financial app. Kan? Macam-macam benda kita boleh buat. Budak-budak buat kerja from home dah berapa bulan dah PDPR. Kenapa tak kita gunakan tools handphone daripada main game, nak beli UC, beli diamond lah sebagainya, kan? Top up kredit lagi, bayar wifi lagi. Kenapa kita nak jadikan handphone mereka tu self-sufficient? Kan? Anak saya kata, wah ni dah 2007 ni boleh beli phone baru, tak ada. Kau masuk college baru kau ambil. Kan? Jadi nampak tak? RM50 3 tahun tu, lebih kurang sekata RM50. Dalam masa 3 tahun boleh beli iPhone baru. Kalau tak kita kena keluar duit kan. Tapi tak apa, saya cakap this is case study yang sebenarnya boleh kita gunakan ROIQ ni sebagai satu tools untuk orang ada simpanan, saving, trading dan sebagainya. Pelbagai cara lagi. Dan yang terbaik, saya cakap kalau kau tak ada produk nak jual, kau jadi macam dropship akulah, jadi ejen jual robot. At the end of the day, bang, ramai nak bang benda ni bang. Faham tak bang? Jadi kita kan nak buat network ni, kita bukan cerita macam mana cakap bang, kau jual dropship, jual aku punya robot je lah. Kan, kau tolong aku, cerita pasal ni. Kan, kalau betul-betul dia tak ada orang pun, saya cakap kau jadi dropship aku, kau recommendkan orang, kalau orang tu masuk, aku bayarkan dengan kau, aku dapat commission sebab kita dah V3, V4, kita ada overriding. Apalah salahnya kalau dia nak jadi ejen kita bayar dia $120 kalau kita dapat $50 abang-abang kan, dia boleh recommendkan orang, daripada orang tu dia dapat 5-6 orang, dia pun seronok sambil dia belajar dan dia tu jadi ejen kita. Kan, kenapa kita tak nampak approach macam tu? Kau jadi dropship, jual aplikasi je. Kan, lagi senang, orang beli kau dapat commission. Jadi kita dah buka ruang kepada lebih ramai orang yang menjual produk kita. Kan, secara tak langsung, kan, secara sukarela. Kan, tadi siap call bang, ni bang datang cepat bang, kawan saya nak ni bang. Kan, dia nak jual app, nampak tak bang? Nampak tak motivasi dia? Sekali satu app kau jual, aku bagi kau $120. 120 lebih lah kan, $30. Tinggal dapat lebih kau 120. Saya kata satu hari satu cukup tak? 120. Kan? Tapi kalau kau boleh cerita satu family beli, berapa kau dapat? Commission tu kau dapat kan? Betul tak bang? Betul. Satu family beli, kan? Tu satu. Kan? Lagi satu teknik saya ada, ini teknik dia panggil speed up proses. Ni proses ni untuk betul-betul yang nak buat marketing. Okay? Kalau dia nak buat marketing, kalau ada investor yang besar, okay? Investor yang kata $5,000 ke atas lah, kan? Ataupun tak kisahlah, dan ni dia investor. Kan? Apa yang saya cakap, kalau jadi investor, okay, kita cakap bahasa investment. Okay, abang buka 2 akaun. Satu akaun atas, abang buka, satu lagi akaun bawah untuk trading.
Sebab apa? Akaun bawah ni abang dapat profit trading. Tetapi akaun atas abang dapat commission daripada profit abang trade. Sebab apa kan saya kira kan $100 tolak 20%, $20. Betul tak $20 kita punya commission 20% $4. Saya cakap abang buat trading, abang dapat profit. Daripada profit abang tu abang dapat lagi 4%. Betul tak? $20 kan saya. Abang dah profit ni 1% sehari. Daripada profit tu abang makan lagi 4%. Dibuka tak 2 akaun bang? Jadi 10 orang dapat tak jangan B2? Naik, betul tak? Kan? Tapi ada yang lagi tu, dia kata, bang saya nak masuk 50,000 tapi saya nak buat Binance dengan Huobi. Boleh buat 3 akaun terus. 1 akaun atas, bawah 1 akaun Huobi, buat akaun Binance. Ada masalah tak? 3 sale bang. Kan? 3 sale. Jadi sebenarnya, there is many ways untuk kita generate income dan untuk kita rank up dengan cepat. Kan? Betul. Kalau kita ada 1 keluarga 5 orang, 4 keluarga dah dapat 20. Dah jadi V2. Kan? Kalau dia buat benda yang sama, pun jadi V2. Betul tak? Jadi sebenarnya, there is banyak cara kita nak buat. Kan? Kalau dia kata nak trade saja, okay, buka 2 akaun ala abang, 1 akaun ni abang override untuk abang punya trading, 1 lagi abang override untuk abang punya profit. Dia pun seronok. Kan? Dia ibaratkan macam commission tu kita bagi dia, padahal kita ada override lagi, betul tak? Kan? Dia pun seronok. Profit dah dapat lebih kurang 1% sehari. Lepas tu daripada profit dapat lagi 4%. Akaun atas. Jadi ada masalah tak nak buka 2 akaun? 120, dapat commission 30 tu buat gas fee, bawah buka akaun, link dengan Binance. Kalau duit besar sikit, pecah 1 pada 1 Huobi. Tak ada masalah, kita test dua-dua. Jadi dekat situ kita boleh add on. Dia panggil apa ni? Kita kata increase kita punya sale lah. Kan? Kita tambah sale kita. Daripada 1 jadi 2. Kalau 10 orang buat macam tu, B2 lah. B2 lah. Kan? Kalau satu family ada 5 handphone, kita belum buat family dia nak jadi B2. Betul tak Kan? Kalau mereka pun ada family yang buat yang sama. Sebab tu kalau kita tengok, ini dia panggil sniper kalau kat Indonesia. Dia tu masuk tu B2. Dia dah buat calculation dah. Ini betul-betul yang nak buat kerja lah kan. Ini yang betul-betul nak nampakkan kenapa dalam recruit rank ni penting. Kan? Sebab ada yang kat sana, kenapa dia orang masuk hari ni tu V2 bang. Sebab tu buka 21 akaun, terus daftar 4 V2, dapat balik rebate kita punya commission. Sebab kita daftar akaun kita dah dapat rebate $30 kali 20. Lepas tu kita daftar lagi 4 V2, override lagi 40 kali 21 akaun kali 40 dah dapat balik. Terus jadi V3. Dan duplicate 4 kali 4, tu dia orang cepat naik V5, V6. Kan? Jadi sebenarnya ada macam-macam cara. Nak buat 1 akaun nak simpan boleh, nak trader buka 2 akaun boleh, nak buka akaun family boleh. Sebenarnya kalau kita nampak dengan lebih luas, sebenarnya pasaran ROIQ ni dia takkan habis. Selagi ada pengguna MySejahtera, itulah kita punya prospek. Kan? Jadi kita tak nak rasa orang terlalu skeptikal tentang kripto, skeptikal tentang trading, skeptikal tentang MLM networking dan sebagainya. Jadi kita bagi mereka lihat benda ni, dia ada satu keperluan futures. Sebab tu saya post yang pasal CEO Binance tu kan, dia kata budak 15 tahun boleh pergi kat Facebook saya tengok saya punya case tadi, dan 15 tahun kena tahu sebab 10 tahun akan datang kripto. Kalau saya tengok hari ni, siapa tengok saya punya status, saya post satu baru teknologi terkini, boleh hantar duit pakai Twitter. Boleh pergi TikTok saya and send money over Twitter. Bayangkan pakai Twitter boleh hantar duit seluruhnya, remittance. Kan, latest teknologi. Kan, ini is teknologi. Kalau dulu nak kena pergi Western Union, sekarang pakai Twitter boleh hantar duit. Kan, jadi sebenarnya benda-benda ni lah yang kita dedahkan. Kenapa akan datang dia memang ke kripto? Kenapa anda perlu buka akaun ROIQ? Kenapa anda perlu ada sekarang ni? Dia adalah futures akan datang. Dan syukur Alhamdulillah Najib pun dah tak dedahkan kenapa perlu kita bukakan cryptocurrency, sebab calculation dia daripada berapa triliun, kalau 2% je masuk Malaysia, berapa juta money akan pump kat Malaysia. Dan itulah sebenarnya bila kita gunakan fakta-fakta yang ada, kita akan kurang rejection. Jadi that's why kita betul-betul positioning kita punya produk ni sebagai financial apps. Kan, jadi orang akan buka akaun, orang akan simpan kat sini, alihkan simpanan, guna emas yang kita tak gunakan untuk kita simpan dekat kripto ni. Jadi sebenarnya kita rasa macam tak cukup tangan lah.
Kan? Hari-hari ada je orang family ni nak buka akaun bang. Ni businessman ni nak keluar duit dah simpan. Semalam member saya pajak emas kata aku ada emas ni dapat nasib baik dapat 16,000 buka akaun cukup profit. Kan? Jadi sebenarnya kita nak buat aliran tunai dengan benda yang tak menjadi aliran tunai. Kita mungkin ada duit-duit yang tidak jadi aliran tunai yang kita takut. Betul tak? Kita takut. Aku nak belikan nak buat apa. Tapi kita simpan dekat exchange je. Kurang-kurang pun kalau tak pun harga naik. Betul tak Betul. Kan? Jadi kalau kita tengok sini sebenarnya pasaran kita terlalu luas yang belum kita tap. Tak banyak lagi yang kita tap. Banyak lagi sebenarnya. Kalau kita betul-betul tap ni tak cukup tangan bang. Kita dah boleh jumpa orang ni memang kata tak cukup tangan kan. Saya pun appointment pun dah sekarang dah penuh dah kan. Kalau kita tak nak jumpa sangat tetapi sebab bila kita bagi informasi yang betul kan insya-Allah kita akan dapat prospek yang betul. Dan alhamdulillah saya juga dah dijemput dengan kawan saya, dia ada Crypto Academy di Singapura kan, dia dah buat satu kelas bersilibus kan, belajar tentang kripto yang ada silibus sebab ada 24 modul. Okey, dan saya akan bawa modul tu ke Malaysia bila Malaysia ni nak buka, maksudnya kalau kita ada universiti yang nak start mengajar tentang kripto secara bersilibus. Saya dah ada team up kerjasama dengan Singapura punya Crypto Academy. Orang boleh tengok dekat sosial media Cryptological. Cryptological ni ada dekat IG, TikTok, Twitter, anda boleh tengok pendedahan dia. Dan dia ni adalah kawan saya. Dulu saya yang dedahkan dia tentang kripto. Sekarang kau tak nak tahu pasal kripto ke? Dan tahu siap boleh buka akademi lagi. Kan? Boleh akademi, kita nak kerjasama. Sebab dia salah satunya yang ajar kripto secara silibus. Daripada basic wallet, cool wallet, hard wallet, DeFi, NFT, kan? Apa lagi? Macam-macam tapi ada silibus. Jadi kita boleh tahu sebab kita pun tak tahu semua tapi dia ada silibus kan. Jadi bagi saya this is the best time untuk kita dedahkan. Kalau kita tengok El Salvador dah terima kan isu semasa dan sebagainya. Jadi kita kena dedahkan dengan lebih ramai orang. Kenapa mereka wajib ada ROIQ ni? Sebab apa? Satu, security. Yang kedua, liquidity. Yang ketiga, profit. Jadi bila kita depankan security, mass market akan mudah menerima. Kita mudahkan kecairan, mass market mudah menerima. Dan profit kita tak di belakang. Sebab kita tak nak tengok hari-hari bila kurang sikit dah risau. Banyak jadi isu sekarang ni, orang yang komplain, saya tanya kawan saya, yang komplain ni yang turun 1% bang, saya punya merah ni 2% ni macam mana ni kan. Duit saya jadi $3 kan. Sebab tu saya cakap, bila kita positioningkan benda tu cepat, bila dia dapat kurang, dia komplain. Tapi bila kita positionkan security first, safety first. Okay? Safety bang, safe. Lepas tu liquid, boleh ambil bila masa. Dan profit. Jadi kita boleh bagi tempoh masa, okay, sebulan. Okay, sebulan kau tengok balik kau punya performance. Tapi kadang-kadang kita boleh monitor kan, dia buat profit kan. Kita boleh tengok dekat kita punya team members kan. Kita punya juga, tengok kau punya dah profit dah. Itulah yang baru ni saya share dalam satu datin tu. Boleh tanya nak masuk berapa kan. Sebab kawan saya masa tu dia kata masuk $3,000. Kita masuk sama lah. Dengan saya setting account tu dia terus profit. Bila dia terus profit dia kata cepatnya. Kalau macam ni saya ada persatuan. Tengok tak? Nampak tak? Dia dulu persatuan bekas isteri Navy. Kan? Dia arwah sebenarnya memang kata orang yang rank tinggi. Dia dah nampak dah minda dia. Ini kena buat dengan persatuan ni, tolong bagi untuk buat ni, boleh tak nak dedahkan tentang ni. Nampak tak bila kita positioningkan benda tu betul, orang berebut-rebut nak join ROIQ. Kan, dan beberapa hari ni dia dapat profit, dia dah buat list. Kali ni nak jumpa ni. Alhamdulillah anak dia saya ajar. Kan, anak dia pun memang very resourceful, very kata pandai lah saya ajar macam mana nak buat daripada semua. Jadi dia dah boleh dah. Anak dia dah macam, mak dia tu dah macam, cepat sikit ni, kita nak buat ni cepat-cepat ni. Dia nampak macam mana bila kita bagi benda tu yang benefit dia terlalu besar dan dia boleh tengok hari-hari. Jadi orang berebut-rebut nak join ROIQ ni. Kan? Ramai yang sebenarnya yang dah join ROIQ sebelum ni yang saya jumpa, saya dah join ROIQ dah kan. Tapi masa dulu masa kita baru mungkin kita tak ada informasi yang betul lah. Orang cakap masuk $100 kan. Mungkin itu cara dia. Kan? Banyak yang saya jumpa balik sudah ada account. Tapi tak faham. Bila tak faham. Jadi bila dia dah faham balik, saya cakap kalau nak buat, kita kena buka akaun baru. Saya ajar cara yang betul. Alhamdulillah dah banyak yang dulu mungkin orang main belas-belas. Sebab tu saya cakap,
Kalau saya punya marketing, saya tak suka belas perkataan. Saya belas video. Saya dah buat 2 video yang buat apa je dia. Kan video tu, 2 benda yang Mamat tu cakap, saya belas je. Orang cakap, bang, saya tengok video abang dah 10 kali bang. Saya tak boleh tahan bang. Tolong explain bang. Kalau explain, kalau saya ada masa, saya explain. Kalau tak cakap, mana ada Zoom call. Kalau saya suruh masuk je. Jangan. Jadi sebenarnya, penting kita buat iklan. Dan iklan yang budak tu cakap tu, buat apa tu dia tu, dia berceritakan tentang trading. Dia tak cerita tentang affiliate. Kalau dulu cakap, ini Roy Q kena share orang kan. Jadi benda-benda macam duit tak hilang, security, kalau you all tengok sekali video tu balik, dan saya post je hari tu hari-hari benda yang sama je. Memang ramai yang tengok tu pun yang tak pernah saya contact dah lama pun, kawan sekolah lama tiba-tiba, bro apa benda kau buat ni bro. Kan? Orang tak boleh tahan bang tengok benda tu. Kan? Dia cerita secure, kalau duit hilang dan sebagainya. Benda tu memang is a good advertisement lah. Bagi saya kalau nak guna, boleh guna. Pergi dekat TikTok saya, boleh download. 2 orang yang brother tu cakap tu. Kan? Boleh gunakan, tak boleh risau, tak boleh nak bawa ayat. Sebab banyak orang kadang-kadang dapat ayat panjang-panjang, dia tak baca. Kenapa orang tak baca? Dia tak urgent, tak important. Kalau tak urgent, buat apa kau nak baca? Panjang sangat ayat kan? Kalau tak important, banyak lagi aku nak tengok. Baik aku klik video. Tapi kalau dia tengok klik video kita, kan? Lepas tu dia tengok lagi dekat kita punya WhatsApp chatter, Facebook saya tak cerita. Sebab apa? Bagi saya sorting orang yang nak. Bila kita sorting, kita dapat orang yang betul-betul bersedia nak bagi informasi. Kalau kita push, kan? Dia tak ready, tak apalah nanti aku dengar. Tapi bila dia nak, kita bagi informasi yang betul, kita bawa kepada Zoom call, dia jadi mudah dan dia sendiri berfikir siapa yang dia nak kenalkan benda ni. Kan? Jadi bagi saya, kita kena repositioning kita punya Roy Q app ni as a financial app. Kan? Untuk budak-budak PDBR, Crypto 101, kena buka akaun, mak bapak kena buka akaun untuk anak-anak. Kan? Dan siapa yang ada duit lebihan yang tak guna, simpan di dalam simpanan kripto sebab dia ada increase in value. Kan? Dia secure, very liquid, very profitable. Dan bila kita buat macam tu, insya-Allah saya cakap kita punya growth akan lebih besar. Kita akan rasa sentiasa ada orang yang nak bercerita pasal benda ni. Kita tak akan rasa skeptical lagi kan. Kita cerita betul-betul. Kan? Jadi bagi saya itu saja perkongsian saya pada hari ini. Kan? Kita tukar cara kita approach orang kan. InsyaAllah anda akan tengok macam mana market anda kan. Memang boleh meletup je kan, insyaAllah. Kan? Dan kita dah ada bukti dah. Takkan orang nak nafikan orang dapat 2 juta bang. Kan? Yeah. Takkan orang nak nafikan orang dapat income 70-100 ribu sehari. Itu fact and figures bang. Dalam keadaan pandemik ni, bisnes tengah down, Visik buat puluhan ribu setiap hari. Setiap hari kan. Kalau ikut calculation tu saya Pak Santoso Global Reward tu bulan ni kalau dia seorang je dapat sebab dia kena full month, tak silap $250,000 USD income dia. Kan? Dan bagusnya global bonus tu dibayar setiap malam dan lepas pukul 2 malam dia kira siapa yang qualify. Nizam Sahar dekat global bonus dia dapat bukan 6,000 lebih sehari. Tak termasuk bonus yang lain. Jadi bagi saya, this is one of the best platform untuk kita build sebagai residual income. Dan hopefully kita targetlah sebelum New Year. Sebelum New Year tahun depan, kita sama-sama di puncak Visik. Sebab 2 minggu lepas, masa saya buat international Zoom call daripada Rusia. Rusia dah ada V4. Bayangkan India, Rusia, Nigeria, Brazil, those are big countries guys. Kalau Royal Q ada 1 juta members, kita cerita secara general lah. Kalau setiap hari ada 100,000 pendaftaran setiap hari, dia asingkan $10 saja dari pendaftaran, dia perlu agihkan $1 juta setiap hari kepada Visik yang layak. Visik yang ada Visik. Kan? Dia akan agihkan. Bayangkan macam mana pendapat anda kalau Roy Q ni ada 1 hari 1 juta ni aku nak bagi siapa? Siapa Visik hari ni? Siapa Visik ada Visik nak bagi? Jadi repositioning kita punya produk, keep on sharing, give an education ideas. Kan? Kenapa kripto ni penting? Supaya orang lebih mudah menerima, kurang rejection dan orang akan nak buka akaun. Sebab kalau kita tengok ini YouTuber terkenal kan dekat Indonesia, 1 million subscriber kan. Dekat Malaysia banyak YouTuber terkenal, dekat Marcos tu kan apa? Dekat Brazil tu 5 million dia punya IG follower kan. Jadi
Kalau kita dah ada that credibility, apa lagi yang menyebabkan orang nak tolak produk kita? Kan? Banyak orang cakap itu dia ada watch list dekat bank negara. Jangan risau. Royal Q tak collect deposit. Royal Q tak collect deposit. Royal Q adalah financial tools. Sebab tu bila kita cakap financial tool atau financial apps, dia tak ada akan kesalahan dan undang-undang sebab kita tak deposit kat Royal Q. Kita cuma beli je. Beli untuk gas fee saja, kan? Royal Q kita cuma keluarkan duit je. Kita masuk tu untuk gas fee. Tetapi duit kita di exchanges. Jadi kita tak perlu risau dan kita rasa kita di landasan yang betul dan kita perlu educate, dedahkan dengan lebih ramai orang kenapa pentingnya ada apps Royal Q ni. So itu saja perkongsian saya. Kalau ada apa-apa nak tanya soalan, kita buka kepada apa-apa feedback yang anda dapat. Mungkin kalau ada saya boleh bagi idea how to answer that, kita share abang-abang. Ya, betul-betul. Okey, ni apa King Gas. Okey, saya sebenarnya ada sebulan yang lepas saya ada floating satu coin. Saya ada floating satu coin. Jadi memang kalau ikutkan saya ikut nasihat Tuan King Gas kita ni, dia kata kalau you dah tahu okey ada coin lain yang boleh bagi profit, kenapa you tak nak cut loss? Okey, you rugi sikit tapi you ambil lagi satu coin, you boleh untung banyak. Itu saya ikut. Okey. Itu saya ikut. Alright, jadi hari ni sebenarnya bila kita floating tu sebenarnya contoh katalah you ambil satu coin $10. Okey, $10 jadi you siap dia punya martingale, tiba-tiba floating. Katalah dia floating macam Tuan King Gas selalu cakap 20% ke 30%. Kalau you cut loss pun dia 20% daripada $10. Okey. Jadi berapa sen you cut loss rugi, sedangkan ada coin yang senang uptrend yang kita boleh dapat untung lebih. Okey. Jadi hari ni ini market okey. Sekejap lagi saya sharekan ada satu compounding. Ini saya belajar daripada si Fuizat. Okey. Kepada anda yang join kata saya ada $300. Berapa coin yang saya nak ambil, lepas tu saya tak mau tengok apps ni. Okey, lepas sebab saya sewa robot ni setahun, lepas setahun saya buka. Tapi sebenarnya bila Royal Q ni bila orang join dia, sentiasa dia nak tengok tau. Sebab apa? Dia seronok. Sebab apa? Bila market tengah uptrend, dia akan dapat profit berkali-kali. Kadang-kadang macam Tuan King Gas jadi dia punya tips tadi tu, insya-Allah saya akan follow Okey, insya-Allah saya akan follow. Saya akan ambil semua coin yang ada di dalam Huobi. Okey, saya akan ambil semua coin yang dalam Huobi, start dengan $10, letak 15 martingale, biarkan dia coin. biarkan dia betul. Okey, seumpama okey dia macam ni tuan-tuan Sebenarnya kalau anda tengok dekat Binance okey, kenapa hari ni sebelum saya join Royal Q, saya pindahkan semua duit saya dekat Binance. Tapi bukan untuk trade tau. Ini rahsia. Bukan untuk trade. Okey, saya simpan duit yang ada dekat bank saya tu, saya pindahkan ke Binance. Tapi saya tak trade kawan-kawan Saya cuma klik satu button aja. Okey. Saya cuma, kalau anda tak percaya, anda cuba buat. Anda klik dia satu button. USDT yang anda simpan dekat Binance tu, Binance pun akan bagi profit pada kita. Dan ada banyak coin-coin yang baru dia akan bagi pada kita. Okey. Dan Betul bang. Ini rahsia. Ini saya tak payah. Okey bang, saya dah lama buat saya dah lama buat ni. Saya kalau nak pakai cash, yang nak pakai je saya cash kan. Kalau tak pakai saya simpan dalam. Betul. Bayangkan saya minimum dalam masa seminggu, 2 minggu kadang-kadang boleh dapat $50. Buta-buta je tau, tak ada trading. Okey, anda simpan saja duit dekat exchanger, tak payah trade. Binance akan trade untuk kita mengikut keuntungan yang apa yang kita simpan dekat situ, berapa saja yang anda simpan, tapi anda kena klik satu button. Okey. Anda kena klik satu button. Kalau nak saya share, saya boleh share dekat Binance. Okey. Kalau tak nak tak apa. Ya. Tadi ada member yang dia beri aman tu cakap tadi. Dia kata dekat kita punya yang kita dapat harian tu, lupa duit kita akan bertambah. Sebab setiap kali kita punya USD naik,
kan duit kita turun tapi kita akan dapat kita punya figure tu naik. Betul tak? Betul tuan. Nah, Dapat sekarang ni sekali. tengok Terima kasih Tuan Syafiq. Bayangkan sekarang ni kita punya high level ranking di dalam Bukit Aman pun dah, sebab dunia kripto ni luas dia open. Okey, dia open to all dan dia tak ada beban moral. Hari ni katalah you masuk, sebab minimum lah berapa saja coin yang anda ambil, minimum 1 bulan tak mati 20%. Itu paling minimum. Okey? Paling minimum. Alright, itu kalau anda trade. Tapi saya rasa saya nak buat calculation, saya nak ambil 65 coin yang ada dekat Huobi tu, saya nak follow. Kalau Sifu buat, kita kena follow. Kalau mampu lah, kalau tak mampu jangan Okey, kalau tak mampu jangan follow. Ikut kemampuan kita. Tapi saya rasa saya nak follow tips yang Tuan Kingas share pada kita tadi. Anda bayangkan saya bagi peluang dia bercakap 6 1 jam. Bayangkan, bukan senang nak bercakap 1 jam penuh dengan intipati, penuh dengan tips, penuh dengan cara, penuh dengan idea, penuh dengan apa saja cara untuk kita pasarkan. Dia kata macam mana kita positionkan Royal Q ni dekat market. Itu dia ayat dia. Macam mana kita positionkan Royal Q ni dekat market, okey, di dalam financial application. Nampak tak ayat tu? Nampak tak? Sebab tu Abang Kamal, macam Abang cakap ni, sebab apa saya cakap saving kan. Bila saving ni, orang rasa tak takut. Trading ni orang masih lagi takut. Okay? Betul. Sebab kalau kita simpan saja, kita dapat coin. Tapi bila kita linkkan OAQ, dia auto buy and sell. Sebab tu saya cakap, bila saya buka first entry $10, saya cakap 65 coin, baru nak macam $50 bang. Yes. Sebab tu I follow you lah. Saya kira material saya $280. Tapi saya tak pakai $280 itu sekarang. Saya mungkin pakai $100. Kan? Jadi saya cakap, kalau di dalam USDT pun, kita dapat coin-coin lagi bang. Betul. Binance bagi banyak coin. Ya, Binance banyak bagi coin. Kan? Tapi kalau dia rendah, dia beli, dia cari, dia jual. Selain dia dapat tambahan coin, untung pun dapat. Jadi kita ada cash flow dan capital gain. Jadi kalau saya simpan dekat bank, saya tak dapat apa. Kan? Betul. Sebab tu saya cakap, saya nak pakai duit cash yang saya nak pakai je. Berapa kena bayar bulan ni, okey, itu je saya keluarkan. Lebih saya simpan kat sini. Kalau nak pakai, kita ambil daripada profit tu lah. Betul. Jadi tadi ada Tuan Azlan dia kata nak tak saya kongsikan. Okey, tapi anda tak perlu risau sebab saya tak kena ilmu. Okey, saya adakan Zoom meeting ni sebenarnya memang itu je tujuannya, untuk berkongsi ilmu sebenarnya kan. Walaupun nak comparekan saya dengan Tuan Kingas, dia punya pengalaman dalam trading tu jauh lebih berbeza lah Tapi sekurang-kurangnya, sebab saya dah lalui tuan-tuan saya dah lalui 8 bulan lepas sebelum ada Royal Q ni, saya diperkenalkan dengan sahabat saya iaitu Tuan Azam Hasbi, okey, dan abang ipar dia simpan duit, tak ada trading simpan duit dekat Binance RM 1 juta. Okey, RM 1 juta tanpa buat trading. Okey, umur baru 35 tahun, letak 1 juta dekat Binance. Okey, dia panggil BNB vote, dia panggil ada dalam produk Binance ada. Okey, kalau siapa nak angkat tangan, ada dekat chatting cakap tolong share. Okey, selain daripada trading, balance USDT yang ada dekat Binance tu, sebenarnya Binance akan trade, auto trade juga untuk kita dan akan dapat profit juga. Okey, saya memang seminggu saya tengok ada dalam $30, $50. Okey, tolong share Tuan Azlan. Okey, boleh. Okey, sebab benda ni kita kena explore saya pun diajar daripada kawan saya tu. Dia kata, bang, daripada abang simpan duit dekat CIMB, baik abang simpan sebahagian dia tu, abang simpan dekat Binance. Okey, dia kata kenapa? Abang tak perlu nak trade, abang tak perlu nak pilih coin, abang beli saja USDT, letak dekat situ. Lepas tu dia ajar saya satu button. Abang klik saja button ni, abang tengok hasil dia. Bila kita tengok overview tu setiap hari, kenapa ni meningkat ni Padahal aku letak 15,000, tapi kenapa dalam minggu ni ada 15,000 lebih? Nampak tak? Itu cara dia, okey.
Tolong share button apa kena klik. Muhammad Ismail. Okey, saya share. Alright. Ini majlis ilmu malam ni. Walaupun kita tak bercerita tentang Royal Q, walaupun kita tak bercerita, tapi kita ucapkan ribuan terima kasih kerana Tuan Kigas sudi masuk dalam pada malam ni. Pada malam ni pun saya recording malam yang 2 hari lepas waktu Izwan Ali sharing tu saya lupa nak klik button recording. Malam ni saya recording. Okey. Jadi saya nak sharekan dekat Binance Anda tak perlu risau berapa saja balance Binance dekat tu, dia tak ganggu Okey, Binance tak ganggu anda punya trading, Binance tak ganggu apa coin yang anda ambil dekat Binance tu, dia tak ganggu. Anda cuma klik button ni saja. Abang Kingal boleh tak? Aduh. Boleh. Share je bang, tak masalah. Nanti jangan pula sebab ni memang tak banyak pun, tapi sekurang-kurangnya dengan USDT yang anda ada, sekurang-kurangnya ada penambahan daripada overview tu, dia ada penambahan USDT okey. Alright. So saya kongsikan sekejap. Okey. Ni majlis ilmu kita bukannya selalu buka pun kan. Okey. Anda pergi dekat Binance, okey. Alright, anda pergi dekat Binance. Lepas tu anda pergi dekat More anda pergi dekat More. Boleh. Abang Rosli. Okey. Alright, anda klik dekat More. Okey. Anda tengok berapa banyak produk-produk Binance. Kenapa Binance ni ada banyak produk? Kenapa dia menjadi pilihan yang pertama di dunia? Sebab Binance ni adalah exchanger developer. Dia sebagai developer. Developer tu kalau kata dalam industri property, kalau developer tu besarlah, betul tak? Kan? Jadi dekat sini anda cuma klik saja ni Anda cuma klik ni. Ni BNB vote ni. Anda klik saja ni. Okey. Jujur, tengok betul-betul Jud, pakai cermin mata. Tak nampak. Alright, anda klik saja situ. Okey, bila anda klik saja. Okey. Ni apa ni? Dia suruh saya login. Auto auto tu Sekejap, saya login dulu. Saya tak login lagi Sekejap. Okey. Ya. Lah nak pakai spek mata ni. Sekejap. Sekejap. Saya pakai Google Authenticator ini security yang paling tinggi dalam industri trading ataupun dalam industri kripto. Saya pakai Google Authenticator. Okey, Binance. Mana Binance? Ni Binance Okey. Sekejap saya pakai Google Authenticator. Okey, submit. Tu dia. Alright. Anda klik saja button tu stake BNB. Anda stake BNB. Okey. Lepas tu bila anda stake ni, berapa saja USDT berapa saja USDT yang ada dekat dalam anda punya account, okey, anda akan tengok dekat bahagian earn. Dekat bahagian earn okey, sebab pergi dekat wallet, pergi dekat earn. Dekat earn sini. Okey. Nampak tak? Anda nampak tak dia bagi profit kat saya? Padahal saya punya USDT dah banyak kena jual, ada tinggal sikit. Tapi anda tengok tak? Dia punya earn tu. Okey, $2.66. Itu kalau simpanan USDT anda kecil. Kalau USDT anda besar, anda punya earn lagi besar. Okey, sebab apa dia bagi, nampak tak? Dia bagi situ 35% per tahun tapi dia pecahkan nampak tak? Dia bagi kita 0.01756595, nampak tak? Okey. Dan satu lagi saya nak kongsikan dengan anda. Okey, mungkin anda terlepas pandang Okey. Anda tengok waktu mula-mula semua kena buka akaun Huobi Global, okey, saya sharekan link. Ini luar daripada Royal tapi sebenarnya benda ni memberi manfaat. Okey. Kita kalau nak bagi kawan buka exchanger, bagi anda punya link. Okey, bagi anda punya link. Okey. Anda pergi dekat sini. Sekejap Oh, nak kena login juga. Allahu Akbar. Sekejap. Ini ilmu ni Anda tengok dalam masa sebulan saya dah dapat $200 lebih berkongsikan link saja. Okey, bayangkan dalam Royal Q bila kawan kita trade, kita dapat overriding, betul tak? Rupa-rupanya overriding yang sama juga Huobi bayar kat saya.
Aduh. Salih, senyum sikit Betul, kena leh. bagi dua-dua bang. Dua-dua link kena bagi. Okey, jap. Jap. Saya login dulu Okey, saya guna Google Autocater. Okey, pergi dekat Huabi. Right. Login dulu sebentar ni dia. Okey. Alright, kalau tengok dekat sini Okey, ini Huabi Kalau ada sebab saya rasa semalam saya hantar ada copywriting. Saya ada hantar copywriting. Saya bagi tahu anda tukar link Royal anda dulu. Lepas tu anda masukkan anda punya link Huabi. Okey. Anda tengok kita pergi dekat ni. Okey, anda tengok tak ada perkataan referral? Nampak tak? Ada perkataan referral ni. Ada perkataan referral, betul tak? Pak Din, nampak tak Pak Din? Ada perkataan referral. Okey. Alright. Jud, nampak tak Jud? Ada perkataan referral tu. Nampak kan? Jadi kalau kata nak bagi kawan buka akaun exchanger, anda bagi anda punya link referral, okey. Dia akan tunjuk tu Okey. Anda tengok. Anda tengok ni. Anda tengok ni. Anda buat trading dekat Royal Q, betul. Kan? Royal Q bagi overriding, betul. Kan? Tapi disebabkan kawan anda buka akaun Huabi menggunakan anda punya link, kan? Buta-buta je dapat $259. Nampak? Seronok tak? Makan dua kiri kanan makan. Ini memang sebab apa? Huabi ada affiliate. Binance pun ada affiliate. Okey, kalau kita tengok saya yang guna saya punya link ada 10 orang termasuklah Tuan Salih kot, kan? Okey, ni ada 10 orang yang saya invite. Okey. Anda tengok dia orang trade Anda tengok, dia orang trade dekat Royal. Jud, dia orang trade dekat Royal, betul. Dia orang profit. Tapi Huabi bagi dekat kita lagi. Okey. Ini kalau ramai orang tak tanya kan, tapi malam ni tergerak hati saya untuk buka benda ni. Okey. Jadi kalau kita tengok anda tengok. Ini user-user daripada Royal Q yang buat trading, nampak? Okey. User-user yang buka akaun Huabi menggunakan link daripada saya. Okey. Ini nampak. Banyak tu. Kan? Udahlah tadi staking. Pak Din tak buat hati. Kan? Pak Din tak buat hati. Okey. Jadi gunakan Kat RM1,000 itulah. kat tu. Lepas 1,000 juga, $259. Okey, terus itu saya pun hari tu ni Abang King. Saya kata, mana datang duit ni? Saya tengok akaun Huabi saya dalam masa saya letak $100 juga. Lepas tu trade sikit-sikit lah dekat Royal. Tapi dalam masa 2 minggu dia jadi 200 lebih. Kan? Banyak ni. Total campur dengan saya punya modal dekat Huabi jadi 300 lebih. Nampak tak? Apa lagi ada orang nak beli USDT, jual lah. Jadi kawan-kawan, kalau buat Royal Q, ini function yang wajib kita kongsikan pada rakan-rakan lain sebenarnya. Sebab dekat Royal Q, kawan kita introduce robot, kita dapat $30. Kalau you B3, you dapat $50. Okey, lepas tu kalau you lantik agent tu jual macam Tuan Kigas cakap kan. Kalau you lantik agent suruh jual robot, okey, dia jual satu robot, you bagi dia 120. You Jujut V3 dapat $50, 200 lebih. Rugi tak? Tak rugi kan. Satu robot aku bagi kau 120. Satu hari kau boleh jual berapa robot? Banyak benda boleh buat duit ni sebenarnya kan. Bukan saja trading. Okey, so pada kawan-kawan yang baru minta saya sebagai boleh kata lama lah saya dengan King Gas ni orang awal, Pak Din pun orang awal juga, okey, Jujut pun orang awal, okey. Jadi hari ni dunia kripto ni berpandukan pada modal kita. Kadang-kadang setengah tu modal besar pun belum tentu dapat profit lebih. Betul tak Jud? Okey, kalau tak kena gaya setting, kadang-kadang kita setting macam ni, market jadi macam ni. Kadang-kadang kita setting macam ni, kadang-kadang tak setting pun profit juga, kan? Kadang-kadang tak setting, kita biar aje. Biarkan kita guna copy trade. Nampak? Copy trade tak payah setting.
Sebab apa? Trader dah setting dah. Anda bayangkan Anda bayangkan. Kalau waktu awal dulu, masa saya start dulu, okey, copy trade dekat Royal ni tak popular. Tak popular. Okey. Tapi bila saya tengok dalam minggu ni lah, dalam bulan ni ya Allah. Trader di dalam Royal Q ada lebih kurang 336 itu 4 hari lepas waktu saya semuanya terkeluar. Password pula error pak. Jap. Kamal. Alamak, tak boleh buka pula. Kejap lah. Dekat dalam Royal Q ni, okey, ada lebih kurang 336 trader yang kita boleh copy trade, okey. Jadi masalah untuk trade dah tak ada masalah dah. Okey. Contoh katalah saya nak kongsi kepada anda okey. Katalah anda ada modal $300. Ini dengan betul-betul kepada kawan-kawan kita yang nak buat Royal Q tapi tak nak tengok app ni selalu. Okey, katalah modal anda $300. Okey. Kalau $300, berapa coin yang anda boleh ambil? Okey. Kalau Sifu Izzat bagi tahu you ambil 3% daripada 300. Mana ada dalam $9 lah. $9 tak dapat beli coin, dia $10 kan. Okey. Katalah modal anda $300. Okey. Minimum setiap bulan minimum. Okey. Kalau satu coin pun macam saya modal $100, ambil satu coin tapi dah terkumpul saya dapat $800. Untung tak? 800%. Bayangkan 800%. Okey. Jadi bayangkan sewa robot ni setahun. Okey, sewa robot ni setahun. Modal $300 je, bukan modal $2,000. Modal $300 je. Okey, let je. Let je. Tak payah kecoh-kecoh. Anda tak perlu nak ganggu, dia tak ganggu kerja kita. Modal $300 minimum dalam Royal Q. Sebenarnya lebih, tapi kita ambil minimum satu bulan 20% saja profit. Okey. Kita ambil satu tahun. Okey. Modal $300 je, 1,000 lebih je kan. Kalau anda tak, kalau 1,000 lebih ni pun kalau anda tak join Royal Q, anda tak beli coin, habis juga kan, tak sedar habisnya kan. Okey. Jadi kita buat calculation okey. Modal $300, satu coin anda ambil, anda tak perlu nak buka tutup, anda ambil satu coin, okey. Anda buatlah apa-apa martingale. Kalau 300 ni anda boleh buat lebih kurang dalam 15 martingale lebih kot kan. Buat berapa layer tu, buat $10. Anda bayangkan genap satu tahun anda punya ini kita panggil anda punya investment $300, genap satu tahun anda dapat berapa? Anda dapat 2,674.83. Anda kalikan dengan 4.2 kan? Kali 4 berapa tu? Lebih kurang dalam lebih 10,000. Satu tahun ada tak anda simpan 10,000? Ada tak anda simpan 10,000 dalam akaun anda, okey, di platform yang lain? Saya rasa memang tak ada lah. Okey, yang ni betul-betul compounding. Ini anda tak payah usik, biar dia setahun tu satu coin je. Tapi kalau dah pandai kan, kalau orang ni, manusia ni, dia unik dia, manusia ni kan, bila duit nampak dalam jumlah yang besar, dia jadi pandai. Okey, dia jadi macam bijak laksana. Okey. Tapi kalau dia tak ada duit, dia jadi macam dia tak tahu apa-apa. Okey. Dia tak tahu apa, dia hilang punca, dia hilang arah. Okey. Tapi kalau dah nampak duit, bulan pertama saja you dah ada profit $60. Nampak? Okey. Biarkan, mungkin lebih, mungkin kurang. Okey, mungkin lebih, mungkin kurang. Tapi dengan compounding dengan modal $300, ambil satu coin, biarkan setahun simpanan. Sebenarnya sekarang ni setahun tak lama dah. Syahriza, setahun tak lama. Okey, ada tak kita tengok tahun 2020, 2019, 2018, 2017, ada tak kita saving satu tahun bersih 10,000? Tak ada. Kalau ada alhamdulillah kan. Saya tak kata anda tak ada. Kalau ada alhamdulillah. Tapi
How about, cakap orang putih. How about, macam mana dengan kawan-kawan kita yang dia ada modal $300, dia nak simpan. Ini dia panggil saving. Okey. Ini dia panggil saving. Satu coin je. Okey, tapi kalau anda dah pandai, dia makin lama kalau duit dah ada, makin pandai. Kalau 300 satu coin. Kalau 600 tambah lagi satu coin. Okey. Kalau ada 1000 tambah lagi satu coin. Nampak tak? Kalau ada 2000 ni, tambah lagi 2 coin. Nampak tak? Daripada satu coin anda compoundingkan dia, lama-lama dalam dekat hobi tu ada 65 coin anda boleh beli. Macam King Gas buat. Tapi King Gas dia bagus. Macam mana dia dapatkan modal trading ni, dia masukkan ke dalam Royal Q. Itulah gunanya affiliate. Kan? Itu guna affiliate. Sebab dekat Indonesia, sebentar dekat Indonesia kenapa booming? Kenapa booming gila-gila sangat? Hari-hari ada B2, hari-hari ada B3, tak lama lagi tengoklah. Tak lama lagi dekat Indonesia hari-hari ada B6. Tengoklah. Percaya cakap saya, anda pegang cakap saya. Hari-hari akan keluar B6. Macam B6 tu tak ada apa-apa dah. Nanti Royal Q buat pula B7 pula. Kan? Okay. Alright. Bayangkan kalau ada 100,000 user setiap satu hari, maknanya ada $1 juta yang akan dibahagikan kepada Syahreza yang tengah hisap rokok. Okey. Ajoy baru nak Jujut baru pasang rokok. Okey. Alego tengah tengok market. Okey. Nampak tak? Jadi bayangkan benda ni bukannya main-main, tak boleh kita perkecilkan Royal Q ni. Dengan modal $300, anda jumpa Makcik Kia, buatkan akaun dia macam ni, jangan suruh dia buka. Sebab makcik-makcik ni dia tak buka akaun dia. Tapi lepas setahun, silap-silap bila lepas setahun kita jumpa dia, lepas 6 bulan lah. Okay? 6 bulan buka akaun dia. Kak, hari tu masuk 300, tapi duit kakak kat sini dah ada lebih kurang $1,000 lebih $1,000 lebih. 6 bulan. Nampak tak? Jadi dekat situ dia, ini macam mana duit ni nak keluar? Senang aja, bukannya susah. Okey, sebab profit semua dekat exchanger. Okey, dia bukan simpan dekat ni. Kalau orang yang buat compounding, profit semua dekat exchanger. Dia boleh nampak $300 dekat Binance ataupun $300 dekat Huobi Global tu, genap setahun, kurang lebih. Plus minus. Okey, kalau dapat lebih bonus, kalau dapat kurang, itulah average. Okey, average 20% per month. Okey. Jadi Rusmandi, bagi tahu dengan teman-teman mitra-mitra di Kalimantan Barat, floating tu normal. Bak kata King Gas kita, floating tu adalah teman sejati kita di dalam Royal Q. Tanpa floating is our friend. Floating is our friend. Is our new friend. Okey? Okey. Alright. Jadi itulah dia cerita kita pada malam ni. Okey, perkongsian daripada Tuan King Gas kita. Okey. Leh, tutup mulut ke, Leh. Ya. Bang, kalau tukar 5% jadi berapa bang? Kita cerita sikit dulu bang. Dah tukar 5%. Okey, jap jadi berapa bang? Kita tukar 5%. Okey, kita kata 5% je sebulan Kita tengok calculation. 5% sebulan pun setahun ada $500. Nampak tak? 5% dia. Saya cakap tadi 20% minimum. Syahreza, 20% minimum. Ini Tuan King Gas kita. Sifu trading kita kata 5% aja. Kan? Nampak tak? Okey. Sebab kita nak tengok bang, memang kita boleh buat besar, tapi walaupun kita bagi kecil, tapi compare dengan ada instrumen in the market, 300 pergi ke 500 tu dah almost 100% lah. Almost 100% lah more than 100%. Okay. Almost lah. Kalau 600 almost lah. Kan? Kalau 600 dia 100%. Kalau 10% man, kita buat 10%. Kita buat range yang kita buat tengah-tengah lah, tengah-tengah. Kalau orang biasa, dia takut nampak too good to be true. Tapi kalau 10% pun, tengok dia punya grow, buat 300%, more than 300%. Nampak tak? Lebih 300%. Kalau 10% sebulan pun. Saya rasa bukan kata 10%, tak mau cakap. Nanti saya teroverclaim pula. Okey? Nanti anda tak dapat, nanti anda salahkan saya. Tapi sebenarnya inilah hakikatnya. Okey?
So market is up and down. Cakap orang putih malam ni. Up and down. Diri anda pun, Syahriza pun ada hari up, ada hari down. Okey, orang yang bekerja makan gaji, dia punya emosi up pada 30 hari bulan. Sebab apa? Waktu tu gaji. Okey? Alright, waktu tu gaji, emosi dia up. Tapi bila 6 hari bulan, emosi dia down. Sebab apa? Gaji semua dah bayar hutang. Okey? Dah bayar hutang, dah bayar Bang, ini belum kira naik harga lagi bang. Ini belum kira kripto naik harga lagi. Betul. Ini belum lagi, itu tambah lagi dengan anda buat DMB vote tadi. Buat tak? Okey. Itulah dia. Jadi banyak benda yang kita sebenarnya skop di dalam cryptocurrency ni bukan kecil. Ada banyak benda. Okey. Anda tengok tak dekat Binance? Sampai dia boleh bagi crypto loan. Tengok kat situ, tengok produk-produk tu. Dia ada siapkan crypto loan. So macam mana nak dapat crypto loan, anda godik, kalau dapat crypto loan dapat. Apply, nampak tak? Okey. Okey, sebab Binance sampai bagi dekat luar negara anda tengok ya. Okey. Kita tengok dekat ni, okey. Nampak tak? Dekat luar negara ni dah keluar dah dekat luar negara. Okey. Nampak tak? Ada Visa debit card yang boleh anda transfer anda punya Indonesia boleh apply. Malaysia tidak dibenarkan lagi Pak. Malaysia tidak dibenarkan lagi. Indonesia boleh apply ni kartu debit Visa card ni dikeluarkan oleh Binance. Anda boleh transfer anda punya kripto di dalam debit card. Hebat. Nampak tak? Punya hebat. Lock up your Binance card and pay crypto worldwide. Nampak tak? Orang kuat sangat aku cakap ni. Orang lain masuk duit dalam debit card, masukkan fiat money, lepas tu boleh pakai kat dunia luar. Okey, dah ada logo Visa. Tapi kita ambil kita punya kripto, kripto yang ada dalam wallet anda, dalam spot wallet anda transfer dekat kad ni, okey, Bitcoin ke apa ke anda transfer, anda boleh guna kad ni di mana-mana seluruh dunia. Janji ada logo Visa. Nampak tak? Hebat tak? Ni produk-produk daripada ni, nampak? Anda nak buat apa? Crypto loan, nampak sini ada crypto loan. Okey? Berapa dia tu? I want to borrow. Nampak tak dia kata I want to borrow. Berapa anda nak borrow? Anda borrow. jangan tanya saya berapa anda nak pinjam. Okey? Ada tak alasan tak ada modal? Dah tak ada alasan dah. Okey? Binance lagi satu feature abang kena tunjuk bang. Booking hotel apa dia? Bang. Ni nampak ni. Jangan. Hotel tu. Hotel, nampak? Kita pergi luar negara, okey. Kita sibuk dengan apa? Leh, kau mau tutup mula Leh. Bang, abang cakap KL tu bang. KL Kuala Lumpur. KL, nampak? Boleh pergi hotel kat KL kan. Pergi Langkawi dah besar kan tu. Boleh so bahasa Langkawi abang buat. Contoh lah Malaysia kan. Nampak? Kita simpan kripto. Nampak tak? Produk yang terbaru ni, sebab apa? Dunia dah maju. Jadi orang tak berminat dengan booking.com. Okey, sebab booking.com dia kena pakai duit kita juga, fiat money. Jadi anda buat profit dekat kripto, boleh bayar hotel pakai kripto. Apa lagi dah? Ada hebat banyak. Kalau anda rajin explore, Leh, kau kenapa Leh? Makan ubat ke? Goyang-goyang. Okey. Kau jangan goyang Leh. Ada banyak lagi di sini Macam-macam dekat sini ada. Okey. Jangan lupa dekat sini pun ada referral. Dekat Huobi, dekat Binance pun ada referral juga. Ini tengok berapa receive berapa 20%, nampak tak? Okey. Dia bayar orang yang guna Binance, yang guna link anda, bila mereka trade dekat Royal Q, nampak tak? Dia bagi apa? 0.00414. Okeylah juga. Kan? Nampak tak? Dua-dua exchanger ada affiliate. Jadi apa masalahnya Royal Q kita nak buat affiliate? Apa ke korang marah sangat? Royal Q ni ada affiliate kena. Kau marah sangat Royal Q ni buat affiliate macam networking apa semua. Habis Binance ni kau tak marah. Huobi Global buat affiliate tak marah. Shopee buat affiliate tak marah. Lazada buat affiliate tak marah. Kan? Insurans buat affiliate kau tak marah. Royal Q buat affiliate kau marah. Aduh, saya kelakar betul. Okey, kawan-kawan. Bukan marah Abang Kamal. Dia tak dapat yang jelas. Diorang ni semua dah betul pemikiran diorang ni. Jadi kita kena kunci diorang ni. Shadow.
Jadi Aduh, bang, okey. kita jangan tengok kita tengok Binance bang. Sekarang ni Tasenggo pun dia bagi ROI. Lepas tu ada affiliate lagi. Nampak tak? Tasenggo pun buat referral, lepas tu bagi ROI 1% setahun. Tasenggo pun dah buat. Apakah pula kenapa tak nak kita buat Binance dengan Huobi? Betul. Sedangkan Ini kat Malaysia pun dah banyak dah guna affiliate. Sebabkan kalau pergi Tasenggo, kan sekarang Tasenggo dah ada, boleh simpan dalam Tasenggo tu boleh dapat ROI setahun 1%. Dan dia ada affiliate juga kan. Ini kan boleh Binance, ini kan boleh Huobi. Kalau tak buat rugi lah kan. Betul. Jadi tadi saya dah bagi rahsia anda simpan duit. Kepada orang yang tak ada simpan duit dalam Binance, simpan duit dekat Binance. Lepas tu koin-koin yang kecil tu convertkan jadi BNB coin. Gitu. Tak gitu. Kata pencerita TV. Tak gitu. Kan? Okey, jadi dengan seimbang santai ni banyak benda yang sebenarnya banyak benda yang Tuan Kinga share pada kita. Yang pertama kita dah kena tukar ayat. Apa tu? Okay, financial application, financial apps. Kan sedap bunyinya, kan? Dalam telefon kau ada tak financial app? Kan lain bunyinya kan? Dah lain bunyinya. Kau sikat rambut pun, kalau rambut ngerebang panjang pun tak guna juga. Kau kena trim juga, kan? Okay. Okay, alright. So sekali-sekali memang best sembang-sembang kosong kita tak adalah apa nak cerita pasal bisnes saja, betul tak? Kadang-kadang sharing with pleasure. Ini adalah bisnes yang sharing with pleasure. Dia bukan sharing with pressure lain. Ini bisnes yang betul-betul sharing with pleasure. Berkongsi dengan keadaan yang gembira, bukan berkongsi dengan keadaan tekanan. Okey. Betul tak Jud? Berkongsi dengan keadaan tekanan. Bang, bagi saya satu share pengalaman saya dekat sini kan. Boleh. Pengalaman yang saya rasa ramai kawan-kawan juga alami. Bila kita jumpa trader-trader yang dah trade 10 tahun, 5 tahun, yang angkuh kan, yang pelekehkan robot-robot kita ni kan. Bagi saya jawab senang aja benda ni. Kita buat robot ni, kita nak membantu kawan-kawan kita untuk mendapatkan income. You boleh buat 5,000, 10,000, 100,000, tapi pernah ke income you tu you kongsi ajak kawan-kawan sama buat macam you? Boleh tak kawan-kawan you semua boleh dapat income sama macam you? Boleh tak you kongsikan? Bila saya bantai dia terus macam ayam kena sembelih. Kan? Sekarang ni saya nak juga income macam tu. You boleh guide saya dapat income macam tu tak? Mana boleh? Fine. Tak boleh. Modalkan $100, saya dapat membantu kawan-kawan saya yang mengalami masalah keuangan yang tak tahu nak buat apa dengan modal hanya $140 sekarang. $140. Jadi kalau you boleh buat macam tu, I follow you. Lepas tu dia angkat. Itu pengalaman saya cukup banyak bantai orang. Bantai sebab bukan. Sabar. Apabila dia bercakap tu, dia tak pandang kiri, dia tak pandang kanan. Yang dia pandang hanyalah diri dia. Kalau Kingas ada kat sini, mungkin Kingas pun ada pengalaman macam tu kot kan. Dia hanya pandang income. Saya pun setuju dengan pendapat abang tu. Saya pun dah jumpa ramai trader tadi macam tu. Saya cakap dengan dia orang. Sebenarnya apa yang ilmu yang you ada untuk you seorang. Betul. Kalau kita jumpa ramai orang yang trader ke apa, saya cakap dia, kan, apa yang you ada tu, you tak boleh nak duplicate. Ya, betul. You tak boleh duplicate. Kan? Isteri tadi. Bila saya tunjukkan dengan dia orang kan, saya tunjuk dengan orang. Lagi satu bang, lagi satu. Sebab saya pun trader forex bang, trader forex. Okay. Saya boleh cakap, sebab apa? Bila kalau dia trading, dia ada dia punya record dia. Berapa lama dia trade. Okay? Saya selalu buat macam tu. Saya cakap, okay, saya boleh tunjuk, record saya trading forex, saya boleh buat 200%. Okay? 200%. Tetapi, balance saya dah kosong bang sebab MC. Kan? Balance saya kosong. Tapi saya cakap dengan dia, saya trade dekat crypto, saya dapat lebih kurang, mungkin tak tinggi, tapi balance saya dekat exchange dia ada lagi, tak kosong, bertambah. Malah unit saya, so cakap, saya masih nak start ni, saya tinggal 0.3. Dan saya gunakan 0.1 saja untuk trade, lain tu saya simpan coin. Dan Alhamdulillah saya dah ada nak hampir 1 BTC.
Ya, ya, Nampak tak, betul. bang? Maksudnya aset saya daripada saya cakap inilah harapan aku, dia dah tak ada projek apa nak buat. Ini je lah yang tinggal. Tapi Alhamdulillah saya dah boleh tambah simpanan saya dalam kripto. Dia semakin bertambah. Jadi saya Betul. cakap dengan dia, kebanyakan orang, bila kita trading ni, kau boleh tunjuk black and white bang. Kita tak perlu cerita bang, black and white. Ya, betul. Report. Berapa tahun kau trade? Buka kau punya report, buka aku punya report, tengok, okey, report kau mungkin hebat. Tapi aku tak sebab apa mana. Tengok balance kau tinggal berapa. Kan? Jud. Tengok balance tinggal berapa kan. Jud, kau jangan tengok nanti mungkin Jud, kau jangan tunjuk record kau tu, kau pakai QQ Circle, kau peranjat dia ni. Tak, bukan. Jadi persoalan kita sekarang, bagi kawan-kawan, mungkin dia orang akan alami benda yang sama apa yang kita alami apabila kita terlalu aktif. Kan? Betul. Jadi Betul. ini mungkin you boleh bagi jawapan yang sesuai untuk mereka kan. Saya betul, memang pasal trade. Saya zero knowledge. Tapi kat sini saya selalu bantai orang-orang yang agak-agak cakap besar ni. Saya akan cakap satu. Kalau kita punya robot ni, kita nak membantu orang untuk dapatkan income. Income maksudnya boleh buat income dengan modal yang hanya $100. Tapi kalau you boleh buat income macam tu, kami semua nak ikut you. Angkat kaki jalan. Kan? Kalau you boleh dapat satu bulan $5,000, you ajar kami. Kami nak ikut. Tapi you tak ajar. I cakap kat dia, okay, you jangan ikut sebab I ni lain sikit kan. Jujur ni lain sikit ya. Rakan-rakan dengar Abang Kamal, tak habis last okey. Dia pun orang sambut. You mati pun seorang sambut. Duit you 50 juta, kejap lagi pukul 5 you mati, you tak boleh buat apa kalau you tak share. Kan? Cuba you share. Kita diciptakan untuk membantu orang. Kan? Bukan buat duit sendiri. Lagi satu benda yang dia kalah bang, income setiap minit, setiap saat je bang. Tunjuk ni. Itu dia. Itu memang itu saya tunjuk bang. Okey, saya tunjuk satu. Saya tunjuk saya punya overriding trading. Saya tak tunjuk affiliate yang besar. Saya cakap daripada trading pengguna app. Saya cakap pengguna app bang. Saya tak cakap trader sebab pengguna app ni tak semestinya dia trade. Dia guna app saja kan untuk trade. Cakap dia daripada setiap pengguna apps ni, setiap kali dia dapat profit, royalty instantly bayar saya. Sebab tu saya selalu share, mungkin tak banyak 0.001 sen sampai 1 sen. Tetapi seminit lepas, saya dah dibayar. Kan? Seminit lepas saya dah dibayar. 5 minit lepas saya dah dibayar. Jadi benda ni, kalau dia sebagai trader ataupun IB, ini yang dibuat dia tak boleh tahan bang. Ya, betul. Kan? Ini buat dia tak boleh tahan bang. Saya cakap dia, benda ni saya cakap, saya sendiri, saya cakap, dia punya account saya, daripada trading overriding saja, saya dah dapat lebih kurang 50,000 bang. Itu makanya. Itu makanya kan. Jadi saya cakap, benda ni tak ada tempat lain. Dan dia tak tunggu tangguh, dia terus bayar. Betul. Sebab apa saya bangkitkan isu ni? Sebab kawan-kawan kita akan alami benda yang sama. Jadi bila dia kena hentam, dia orang akan blur. Kan? Betul. Jadi ada pengalaman kita ni kita share bagi dia orang ilmu untuk berdepan dengan isu yang begini. Betul. Okey, alright. So, rakan-rakan, terima kasih semua Okey, rakan-rakan, terima kasih semua pada King Gas, pada Tuan Faizul kita, siapa-siapa yang masih stay lagi, Kang Susno. Okey, Kang Susno daripada Probolinggo masih lagi okey, malam ni kita sharing-sharing ya Pak ya, sharing-sharing okey untuk idea-idea yang bernas daripada King Gas kita B4 Malaysia Okey, jadi terima kasih pada Kalimantan Barat, terima kasih pada Syahriza daripada Tuan Bat Kamikaze daripada Batuwas daripada Bagan Ajam. Terima kasih kerana sudi hadir. Okey, jadikan ini satu majlis ilmu. Okey, dan saya doakan anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okey. So jumpa itu tu kau tiang. Warna cica nak ke warna tengah. Tak tahu dia tiba-tiba dia masuk kan. Ahmeng Ngeng. Okay, thank you for coming Okay. Alright. Okay, so kita end live dulu. Kita jumpa malam esok. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Terakhir sekali saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua. Bye.